Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, pada malam ni kita bertemu untuk kita sambung baca Sunan Abi Daud. Pada malam ni insya-Allah kita akan mula daripada hadis yang ke-21 insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Sebelum kita masuk kepada pengajian hadis kita, kita ulang balik apa yang telah kita kupas dalam perbincangan kita yang minggu lepas. Kita ada baca dua hadis Kita ada baca hadis yang ke-19 dan hadis yang ke-20. Hadis yang ke-19 hari itu kita ada cerita tentang pakai cincin cerita pasal cincin. Ana cerita agak panjang lebar juga berkenaan dengan cincin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah cincin, lepas tu hukum pakai cincin, lepas tu cara Nabi Muhammad pakai cincin. Di batu cincin tu ada tulis apa kan. Ana dah cerita panjang lebar semuanya. Lepas tu kita ada sebut juga hukum berkenaan dengan cincin yang ada tercatat nama-nama Allah ataupun kalam-kalam yang datang daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk zikir. Kita ada sebut perbahasan hukumnya. Itu hadis yang ke-19. Kemudian kita ada bincang pada hadis yang ke-20, cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dekat satu kubur, dua kubur Nabi terberhenti di antara dua kubur. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, orang lubang kubur ni kena azab kan. Lepas tu cerita panjang lah, cuma kita ringkaskan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ambil satu pelepah tamar, dia kerat dua, lepas tu dia pacak. Lepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta mudah-mudahan orang di dalam kubur ini dikurangkan azab selama mana pelepah tamar itu belum kering tu kita dah bincang lah. Kita dah sebut tentang khususiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebut berkenaan dengan pacak pelepah tamar. Secara dasarnya sebenarnya kalau kita nak pacak pelepah tamar atas kubur itu khilaf dalam kalangan ulama. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Jadi imam mazhab kita lah, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, rata-ratanya mengatakan boleh. Alasan mengatakan boleh itu adalah ia dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya bila kita bangkitkan apakah pelepah tamar itu basah maka dia berzikir, yang tu berlaku perdebatan. Kita dah debat lah, kita dah bincang macam mana khilaf dalam kalangan ulama dalam memaknakan berkenaan dengan pelepah tamar basah maka berzikir kepada Allah Itu semua dah kita bincang panjang lebar. InsyaAllah pada malam ni insyaAllah kita akan masuk hadis yang ke-21 insyaAllah. Kita minta Ustaz Musa untuk baca hadis lah, matan dan sanad dan matan insyaAllah. Sila Ustaz, fadhal. Ada yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz Abi Dawud Sulaiman bin As'ad al-Azdi as-Sijistani حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير المنصور المجاهيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال كان لا يستتر من البول قال أبو معاوية يستنزل. Baik, hadis ni kalau kita tengok dulu perawi-perawi. Yang pertama Uthman bin Abi Shaybah. Uthman bin Abi Shaybah ni sebenarnya kita dah jumpa nama dia pada hadis yang ke-16 hari tu. Kalau tengok balik hadis yang ke-16 kita dah jumpa dia datang dengan abang dia seorang, iaitu Abu Bakar Muhammad bin Muslim Abi Shaybah. Kita dah sebut dan Uthman bin Abi Shaybah ni adik dia lah. Abang dia Abu Bakar dan Uthman ni dia ni salah seorang guru kepada Imam Al-Bukhari juga. Dia bukan semata-mata guru pada Imam Abu Daud. Imam Bukhari pun ngaji dengan dia. Ni Uthman bin Abi Shaybah. Begitu juga dia guru pada Imam Ibnu Majah. Tu akan datang lah, kalau sempat kita boleh baca Ibnu Majah, itu akan datang lah insya-Allah. Jadi Imam Ibnu Majah tu salah seorang murid dia lah. Ni Uthman bin Abi Shaybah. Dia ni orang Kufah.
Dia orang Kufah. Dan dia ni ambil hadis daripada Jarir. Jarir tu pendek lah, panjang dia adalah Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi, nama dia lah, Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi. Dia ni orang Kufah. Dia tinggal di Kufah, cumanya bila dekat-dekat nak mati, dia pergi ke Iran, dah mati kat Iran. Kau tu pula kan. Dan pada zaman tu ulama-ulama ramai dekat situ. Pada zaman tu lah, zaman era tu kan. Kemudian dia ambil hadis daripada Mansur. Mansur di sini Mansur bin Al-Mu'tamir. Mansur Al-Mu'tamir ni salah seorang ulama hadis yang terkenal dengan zuhud, kuat beribadat, ubad, antara orang kuat melakukan ibadat. Bahkan dia dikenal sebagai sawaman qawaman. Orang gelar dia lagu tu. Sawaman, orang kuat berpuasa, qawaman, orang kuat qiyamul lail. Sebab dia memang kaki itulah, kaki ibadat kuat ni kan. Tempat kita siapa susah nak kata. Ana kalau kat Malaysia ni, ana tahu orang yang qawaman ni, kuat melakukan solat malam ni, Allahyarham Tok Guru Nik Aziz lah kot. Yang kita tahulah, orang lain tu mungkin ramai tapi kita tak tahu. Ana boleh kata lagu tu sebab ana pernah interview isteri kepada Allahyarham Tok Guru Nik Aziz, nama Tuan Sabariah, Datin Tuan Sabariah. Masa tu ana tanya soalan lah, ana tanya pada dia, kita ni kalau kenal seseorang, kita jumpa seseorang, kita sebut nama, kita akan nampak nombor satu apa dia keluar. Dia ada orang lagu tu kan. Kalau kita jumpa Ustaz Musa contoh, nombor satu apa kita fikir pasal Ustaz Musa? Ustaz Musa nombor satu. Kalau anak lah, anak tengok Ustaz Musa ni, anak rasa Ustaz Musa ni nombor satu, terbayang otak anak ni orang suka belajar. Tu anda tahulah Musa pencinta ilmu kan. Dia ada orang macam tu kan. Jumpa haji contohlah kan, Haji Said contoh, apa nombor satu kita terbayang? Jumpa Abang Mahrin, jumpa haji siapa-siapa lah kan, kita jumpa dia saat dia terbayang mula-mula tu. Jadi anda tanyalah soalan benda tu kepada Datin Tuan Sabariah. Masa tu Allahyarham Tok Guru masih hidup lagi. Anda tanya, kalau kita ni, anda kata bila jumpa seseorang, apa pasal nak penyemput ni? Sekejap tak boleh nak rakam lah. Tak apalah, ini tak payahlah kot, nanti kita upload dalam akan datang insyaAllah. Masalah lain ni. Okey, tak. Jadi bila anda tanya Allahyarham, anda tanya Datin Tuan Sabariah, apa bila sebut Tok Guru Nik Aziz ni terbayang sebagai isteri? Dia isteri dengan kawan-kawan dia beza kan. Kalau kita tanya kawan, jawapan dia tak sama kalau tanya isteri. Jadi anda tanyalah Tuan Sabariah. Tuan Sabariah jawab, dia secara spontan dia jawab, pukul 4 pagi tahajud. Oh, hebat jawapan. Terkejut anda. Sebab kalau tanya isteri kita nombor satu apa dia jawab? Betul tak? Yalah, mungkin kita ni dikenali sebagai kuat semayang tahajud, tapi kawan-kawan tu, tapi bini kita ni dia tahu segala-gala berkenaan dengan kita kan. Tapi menariknya Allahyarham Tok Guru Nik Aziz ni, bila anda tanya Datin Tuan Sabariah, dia kata apa dia? Dia kata nombor satu, dia kata semayang tahajud pada pukul 4 pagi. Baliklah lewat macam mana pun 4 pagi tu adalah tempat semayang dia. Jadi ini boleh dikatakan sebagai qawaman lah, orang kuat bangun tahajud kan, qiyamul lail tu Tok Nik Aziz lah. Kalau dulu ada seorang ulama hadis namanya Mansur bin Al-Mu'tamir. Ada orang baca Mu'tamar, salah. Mu'tamar ni kita tu nampak pas lah. Kan? Namanya Mansur bin Al-Mu'tamir As-Sulami. Itu nama penuh dia begitu dan dia ni bukan semata-mata kuat semayang tahajud, bahkan dia kuat menangis. Minal bukain, di antara orang-orang yang kuat menangis dia ni, sehingga kan dia punya menangis tu sampai mata dia tu ada tanda hitam macam pakai celak tu. Dia kuat menangis lah. Ni macam cerita apa Piramli tu kan, menangis-nangis itu sampai buta pula mata. Dia menangis tu sampai ada tanda hitam kat mata dia ni. Dan bila dia keluar daripada rumah, dia akan pakai celak. Tujuan dia nak gambarkan macam dia ni bukan semayang tahajud. Kalau nampak hitam nanti kau kuat semayang tahajud ke kan? Dia ada jawapan, tak ini celak kata dia, faham? Dia maknanya dia orang zuhud, lepas tu dia ni orang warak lah. Ni orang nama Mansur bin Al-Mu'tamir, dan dia ni memang diakuilah periwayatan hadis dia siqah dan dipercayai gitu. Dan dia ni ambil hadis daripada Mujahid, Mujahid bin Jabar. Ada orang baca Jubair, dua bacaan lah, Jabar ataupun Jubair Al-Makki. Orang Mekah ni, dia dilahirkan di Mekah dan mati dekat Mekah. Dan dia alim dalam bidang hadis dan juga bidang fiqh. Satu lagi,
mufassir, dia pakar dalam bidang ilmu tafsir Quran. Kita kalau belajar tafsir, kadang-kadang kita bisa dengar qala Mujahid. Mujahid ni lah kan, ni bukan Dr. Mujahid Surawa tu, tak ada kaitan ni kan. Mujahid ni seorang ulama hadis, rupa-rupa dia juga pakar dalam bidang tafsir Al-Quran. Dia al-mufassir dan dia adalah muhaddis, satu lagi adalah faqih, alim dalam bidang fiqh. Okey, dia ni pula mengambil hadis, sebenarnya nama dia kita dah sebut dalam hadis yang ke-20 hari tu. Hadis yang ke-20 hari tu kita dah sebut nama dia. Cuma kita dah tengok ada perbezaan sikit lah sanad. Kalau kita tengok dalam sanad yang hadis ke-20, cuba tengok hadis yang ke-20 tu kan. Baca tu apa, Zuhair bin Harb wa Hannad bin As-Sari qala haddatsana Waqi' haddatsana Al-A'mash qala sami'tu Mujahidan. Nampak situ? Betul kan? Tengok hadis yang ke-20 tu kan, Mujahidan yuhaddithu an Tawus an Ibni Abbas. Jadi kalau tengok dekat hadis yang ke-20, Mujahid ambil hadis daripada Tawus, kemudian ambil daripada Ibn Abbas. Betul tak? Dia ada Mujahid, Tawus, Ibn Abbas. Ibn Abbas tu sahabat Nabi lah. Tapi hadis ni Mujahid ambil terus daripada Ibn Abbas. Cuba tengok, an Mujahid, lepas tu an Ibn Abbas. Betul tak? Dia ambil, maksudnya kat situ ada orang gugur situ tu, tergugur kat situ tu. Orang yang digugurkan itu adalah Tawus. Alright, jadi bila gugur ni sebenarnya lagu mana apakah ini sudah terputus sanad ataupun tidak? Itu persoalan lah. Okey, jawapannya tidak terputus. Sebab sebenarnya memang Mujahid pernah berjumpa dengan Ibn Abbas. Memang dia pernah berjumpa. Tapi kadang-kadang ada part itu dia mengambil cerita Ibn Abbas tidak terus pada Ibn Abbas. Ada beberapa cerita dia ambil daripada kawan dia nama Tawus. Jadi kita tak katalah hadis ni sebagai terputus sanad. Tidak putus sanad sebenarnya gitu. Walaupun nanti kalau orang teliti, ada seorang gugur ni, ke terputus sanad? Jawapannya tidak terputus sanad gitu. Tak ada apa masalah dalam hal inilah. Dan hadis ni Mujahid diambil daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas sahabat Nabi yang terkenal lah. Ibn Abbas ni kita dah bincang banyak kali dah. Kita dah jumpa nama dia pada hadis yang ketiga dan hadis yang ke-20. Jadi maksudnya kita jumpa pula kali ni pada kali yang ketiga pula. 3 kali dah kita jumpa nama dia. Jadi kita tak payah detail-detail lah cerita pasal dia. Nak tahu kita kena tengok balik dalam kuliah-kuliah kita yang lepas. Okey, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'nahu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan maknanya. Makna yang mana Hadis yang kita bincang minggu lepas. Hadis yang ke-20. Jadi dia punya cerita hadis 20 dengan hadis yang ke-21 ni sebenarnya sama je, cuma ada sikit perbezaan kata. Kat mana beza tu? Pada kata kana la yastatiru min baulihi. Tu je beza dia. Kana la yastatiru min baulihi. Kalau kita tengok dalam hadis yang ke-20, kita tengok balik hadis yang ke-20, kita baca tu innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya kedua-duanya itu diazab dan kedua-duanya itu tidak diazab fi kabir, pada dosa besar. Yang kita dah bahas dosa besar atau tidak tu kan. Amma haza, adapun yang ini satu kubur tu, la fakana la yastanzihu minal baul. Dia guna yastanzihu. Nampak Tapi yang ni dalam riwayat yang dibawa yang kedua ni, dia guna la yastatiru. Tu beza dia. Jadi maksudnya hadis yang kedua ni dia nak menjelaskan balik riwayat yang kedua berbeza dengan riwayat yang pertama. Faham dia jelaskan yang atas tu dia guna yastanzihu, yang ni dia guna yastatiru. Tu beza dia. Nanti akan detailkan panjang lebar lah. Cuma dia mari qala Abu Muawiyah. Ada seorang perawi hadis namanya Abu Muawiyah. Abu Muawiyah ni pun kita dah sebut nama dia. Ini kali kedua lah. Nama dia ni kita dah detailkan pada hadis yang ke-7 hari tu. Kita dah detailkan pasal dia. Dan cuma tak ada apa, dia ni dalam riwayat dia, Abu Muawiyah ni dia sebut dalam riwayat dia, dia kata yastanzihu. Dia guna yastanzihu. Maksudnya yang digunakan oleh Abu Muawiyah ni sama pada hadis yang ke-20. Faham dalam riwayat yang ke-20 tu, hadis yang ke-20, la yastanzihu minal baul. Okey, mari pula dari ke-21, la yastatiru min baulihi. Nampak Lepas tu Abu Muawiyah pula kata yastanzihu. Dia kata tak, sebenarnya yastanzihu. Yang ni khilaf dalam kalangan ulama-ulama hadis mana satu perkataan yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham dan sebenarnya dia ada khilaf pemaknaan juga sebenarnya. Dia ada khilaf pemaknaan. Ni kalau orang belajar ilmu hadis ni, dia panggil
at-ta'lil bil ikhtilaf, dia panggil at-ta'lil bil ikhtilaf. Itu kalau istilah orang belajar ilmu hadis lah. Sebab ulama hadis confuse mana satu perkataan yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilaf ni maksud perbezaan lah. Perbezaan ni mana satu, gitulah. Sebenarnya kalau orang belajar ilmu hadis, at-ta'lil bil ikhtilaf ni dia berlaku perdebatan sebab memberi implikasi perbezaan hukum. Sebab la yastatiru dengan yastanzihu beza makna. Nanti kita akan jumpa riwayat dia guna yastabri'u, istibra' pula. Tu lain pula makna tu, kan? Nanti kita akan jumpa pula dia guna yatawaqqa, la yatawaqqa, lain pula. Dia ada tu. Kalau orang belajar hadis dia akan jumpalah perdebatan-perdebatan macam ni. Cumanya kalau kita tengok dalam kupasan Imam Abu Daud, sebenarnya Imam Abu Daud mengakui kedua-duanya sekali sebenarnya. Dan dia membawa nanti perbahasan tentang istitar itu ada dalam hadis sambungan. Kita akan jumpa dalam hadis-hadis sambungan dia akan sebut juga tentang yastatiru. Apa beza yastatiru dengan yastanzihu? Yastatiru ni ada ulama hadis kata yastatiru ni maksudnya dia masa dia qada hajat itu aurat dia orang tak nampak. Daripada kalimah satara. Satara ni tutup. Yastatiru maksudnya semasa dia qada hajat tertutup daripada kelihatan aurat. Begitu. Ada pula yang lain kata yastatiru tu bermakna yastanzihu. Kok tu pula. Dia ada tafsir-tafsir lah. Apa makna yastanzihu? Yastanzihu ni makna bersih. Bila kita kencing terselamat daripada percikan air kencing. Tu makna yastanzihu. Faham beza tu. Jadi ada pula guna istibra', yastabri'u. Yastabri'u tu kencing tak lawa habis tu. Istibra'. Faham tak? Kita masuk kencing tandas tu kan kadang-kadang buat lagu mana? Satu berhomo, yang kedua kena kencing manis pula. Tak ada arah dah tu. Dia kencing tu tak habis kan. Jadi bila tak habis tu nak bagi perhabis tu, yang tu dia panggil istibra'. Baro'ah ni bebas kan, bebaskan. Istibra' kita perhabis semua. Tu timbul berdehem ke, nak melompat ke, nak terjun ke apa, lembat je lah. Yang penting boleh perhabis keluar. Itu panggil istibra'. Tiba-tiba bila kita baca hadis, kadang-kadang Nabi Muhammad ada riwayat kata Nabi ni guna yastatiru. Maksudnya bila la yastatiru maksudnya kalau pergi dekat RNR tu dia kencing kat luar tu lah, bukan kat dalam tandas tu. Betul tak? Pergi RNR tu kan dia ada yang tutup tu. Satu lagi kencing berdiri kat luar tu. Kencing berdiri tu kita bahas dah segi hukum tu kan. Tak apalah kencing berdiri tu. Yang isunya yang kat luar tu. Saja kat situ. Yang boleh masuk kat dalam nak keluar juga. Tu isu dia. Jadi kalau guna la yastatiru min baulihi, makanya dia azab lubang kubur. Jadi maksudnya kalau kencing dekat luar tu, barang nak kena azab belaka lah tu. Kan? Cuma pendetilan balik, yastatiru ni apakah yang tertutup itu dalam maksud orang nampak kita kencing, ataupun maksud di sini aurat kita tak nampak. Situ pula debat. Sebab kalau kita nak kata terbuka sampai orang nampak kita kencing, kan kita dah jumpa hadis Huzaifah bin Al-Yaman yang mana Nabi Muhammad kencing, dia kan kat belakang Nabi je. Betul tak? Jadi di sini yastatiru di sini bukan makna kencing dekat luar tu. Yang dikatakan yastatiru di sini ni adalah aurat dia tertutup. Tu maksud dia. Faham Jadi kalau kita kencing sampai orang nampak aurat kita, yang tu kena azab. Tu maksud dia. Boleh faham? Tu je kena banding antara riwayat dan riwayat tu untuk nak memahami maksud kata yastatiru dalam hadis ni. Ada pula lain dia berkata yastanzihu. Yang ni kita dah bahas dalam perbincangan kita lepas. Itu dalam riwayat Abu Muawiyah dan juga dalam hadis yang ke-20 kan. Dia guna yastanzihu. Maksudnya masa kita kencing pastikan air kencing itu tidak mericik kena pada pakaian. Itu maksud dia. Faham Itu beza Itu kena apa? Dia kena detail sebab tahap tu lah untuk nak faham hadis ni gitu. Okey, hadis ni segi sanad tak ada masalah pula. Okey, sanad sahih. Arnaud kata sanadnya sahih. Syekh Albani pun kata sahih. Anak duk semak-semak semua kata okey belaka. Tak ada masalah apa pun. Dan hadis ni dia adalah rentetan daripada hadis yang ke-20. Jadi hadis ni kita faham dia bersifat marfu' lah. Marfu' ni maksudnya orang sahabat cerita pun sandar pada Nabi, sama ada mereka tengok Nabi ataupun mereka dengar Nabi cakap. Itu panggil marfu'. Sahabat Nabi kadang-kadang dia tengok Nabi buat. Bila tengok Nabi buat, dia pun cerita aku tengok Nabi ni berjalan, ngok-ngok berjalan. Betul tak? Yang tu panggil marfu' juga. Maksudnya terus disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi, dia bukan tengok Nabi, dia dengar Nabi bercakap. Kan? Nabi kata pergi dia dengar, dia pun cerita ke orang, aku dengar Nabi cakap begini. Itu pun marfu' juga.
Dalam kes hadis ni dia dengar Nabi cakap. Kan? Ibn Abbas ni dengar Nabi cakap. Nabi kata apa? Dua-dua ni kena azab. Dia kena azab ni bukan sebab dosa besar. Sebenarnya besar. Ingat cerita kita minggu lepas lepas tu dia pun pacak pelepah tamak. Jalan cerita tu dia dengar Nabi cakap, lepas tu dia tengok perbuatan Nabi SAW yang pacak pelepah tamak. Faham Itu panggil marfu' hadis ni. Boleh Okey. Lepas tu segi matan perbahasan hadis ni sebenarnya tak ada beza lah dengan yang ke-20. Hadis ni sekadar untuk menyempurnakan hadis yang ke-20. Tu je Jadi kalau kita tengok perbezaan di antara dua ni, hadis yang pertama pada hadis yang ke-20 dengan hadis yang ke-21 ni, dia nak penjelaskan dua perkataan yang digunakan, istitar dengan istinzah. Tu je. Tak ada apalah segi perbahasan daripada sudut perkataan saja kalau kita tengok dalam riwayat lain banyaklah. Ada sebut tadi istibrak pun ada. Kan? Istibrak. Cuma anda punya pandangan kita amal belaka. Tu penting. Kan? Kita ambil mana satu ustaz? Gini segi amalan kita. Hak Nabi tu, hak khilaf tu tak apalah. Kita nak ambil sikap mana satu. Nombor satu, bila kita kencing, pastikan air kencing tak merecik pada pakaian. Satu. Maksudnya kita pakai juga dalam tajuk istinzah. Yang kedua, kencing dalam keadaan orang tak nampak aurat kita. Ambil. Tu juga. Istibrak. Kencing tu bagi perhabis juga. Kan? Kita ambil semua. Sebab takut-takut terkena pada yang tu lah. Kita nak ambil satu je lah. Sekali tak istibrak. Tak kena juga lagu tu. Kan? Kita ambil macam tu lah. Tak ada apa pun insyaAllah. Okey. Pengajaran daripada hadis ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam je dalam hadis nak menggambarkan pada kita ni semasa kencing pastikan aurat kita tidak kelihatan. Itulah itu yang paling penting lah insya-Allah. Sebenarnya berkenaan dengan kita buang air kecil dalam keadaan tak nampak aurat, kita dah bincang pada hadis yang pertama, kedua, ketiga itu. Awal dulu. Kan? Tengok baliklah kuliah kita daripada awal hari itu insya-Allah. Baik. Kita masuk pula hadis yang ke-22. Sila Ustaz Musa. Haddatsana Musaddad. حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا العباس عن زيد بن وهاب عن عبد الرحمن بن حسن قال انطلقت انا وعمرو بن العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقه ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا اليه يبول كما تبول المراه فسمع ذلك فقال ألم تعلم ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قدعوا ما أصابه بول منهم فنهاهم فعذب في قبره. Hadis ni kalau kita tengok perawi anda sebut satu-satu dulu. Musaddad ini kita dah ulang banyak kali. Musaddad bin Musaddad bin Musarhad nama dia. Dia ni adalah guru Imam Abu Daud dan juga guru Imam Al-Bukhari. Syekhul Bukhari wa Syekh Abu Daud. Dia guru pada Imam Abu Daud dan guru kepada Imam Abu Daud, Imam Al-Bukhari. Tapi Imam Muslim tak ambil, tak ada mengaji dengan dia. Imam Muslim tak ada pergi mengaji dengan Pak Haji ni lah, Musaddad ni. Yang mengaji dengan dia Imam Bukhari mengaji dengan dia. Lepas tu kita dah cerita panjang lebar dan nama dia ni kita dah sebut untuk kali kelima dah ni. Kan? Kita dah sebut nama dia pada kali yang kedua, pada hadis yang kedua, hadis keempat, ketujuh dan ke-9. Kita jumpa pula hadis yang ke-22 ni nama dia. Maksudnya kali kelima dah ni. Dah jumpa nama dia kan. Kemudian dia ambil hadis daripada Abdul Wahid bin Ziyad. Ini orang Basrah. Musaddad tadi pun orang Basrah juga Ini orang Basrah. Dia ni guru sufi ni. Ni tasawuf sikit ni Pak Haji ni. Abdul Wahid bin Ziyad. Dia kadang-kadang ada ulama ni dia tak sufi. Ada yang agak sufi sikit kan. Sufi ni kalau dia cakap tu, kita nak tahu orang sufi tak sufi ni, kadang-kadang dia cakap ni guna ayat-ayat metafora gitu. Betul tak? Dia orang sufi macam tu. Dia tak cakap cara terang-terang. Dia guna, kita dengar dia nak cakap apa sebenarnya. Dia dengan Tuhan dia faham, kita tak faham. Kan? Dia orang sufi bercakap macam apa, ni lain sikit lah, nak keluar sikit Orang duk debat tentang ada seorang ahli sufi nama Hallaj. Dia sebut anal haq, akulah kebenaran, akulah Tuhan maha kebenaran. Ini ni kalau orang tak mengaji sufi, sesat banyak dah ni cakap aku ni. Tapi kalau orang mengaji sufi, dia kata tak, dia bukan nak kata dia Tuhan, bukan. Dia nak cakapnya hakikat kebenaran itu ada pada Allah. Jadi aku nak kata Allah Ta'ala tu benar, dekat dengan diri aku gunalah anal haq.
Sebab kalau antal haq, engkau jauh lagi. Macam cakap dengan orang kan, orang antal haq, dia maksudnya berasingan dengan diri kita. Tapi kalau kita sebut huwal haq, dia adalah kebenaran, jauh lagi. Nak bagi dekat, dia gunalah ana, aku kan dekat. Faham tak? Dalam bahasa orang sekarang panggil empati. Betul sebutan anak empati. Kita ni kadang-kadang ada orang bercerita dekat dia tentang masalah diri dia dan dia bersedih, kita dengar sampai kita pun menangis juga. Betul tak? Sebab apa? Sebab kita rasa kita ambil diri dia berbual dengan diri kita. Berlaku kan? Anak masa contohlah anak ni masa umur 13 tahun dulu ngapal Quran. Masa kita ngapal Quran ni, Allah susahnya nak ingat Quran ni. Susah ingat Quran ni. Kadang-kadang bolehlah ingat satu muka surat, dua muka surat. Bila masuk muka surat ketiga, muka surat tamu lupa dah. Berlaku kan? Nampak macam mana tahap kelemahan akal kita. Tapi apa orang Urdu kata qashish, kita bersemangat. Ngapal juga. Alhamdulillah. Habislah Quran tu. Cumanya pengalaman kita susah hafal Quran tu. Cerita pengalaman kita susah hafal Quran. Kita rasa susah hafal Quran ni. Duduk dah besar dah tua-tua dah ni. Jumpa seorang budak ngapal Quran, dia minta ustaz minta nasihat. Apa dia? Ana susah ngapal Quran. Ada seorang budak. Dia pun cerita, ana masalah begini ustaz, susah lah. Ana dengar tu, kita terbayang kita ngapal Quran dulu. Kita terbayang kan. Masa terbayang tu dia cerita tu, kita berjaya ambil diri dia bulan diri kita. Jadi kita bercerita, bila kita nak cerita ke orang, kita guna ana, aku rasa susah, padahal kita empati diri dia. Faham eh? Maka begitulah bila Halaj kata anal haq, akulah kebenaran. Bukan dia nak kata dia tu Tuhan, tak. Dia rasa macam mana kalau Tuhan bercakap, lagu tu lah aku nak rasa. Itu orang sufi, lagu tu lah orang sufi. Buat lagu mana kan? Ada orang jenis lagu tu. Dia kadang-kadang ada perkataan tu kita tak boleh percaya, kita tak boleh faham secara literal, tak boleh. Kita kena tengok di sebaliknya. Contohlah nak buat, kalau seorang penulis lagu, dia tulis lagu, aku melihat 1000 bintang. Tak, mu tahu mana bintang tu 1000? Tu soalannya. Bintang tu bukan 1000, lebih pada tu lagi. Tapi macam mana sastra bahasa, bila orang bercakap bahasa yang puitis, dia kata bintang 1000 lah. Sebenarnya tak tahu pun berapa, tapi nak gambarkan banyak. Faham? Kaedah bila dalam cakap, sebenarnya kaedah yang sama ada dalam Quran. Tu yang Allah Ta'ala kata, kamu istighfar kepada orang munafik itu 70 kali pun Allah Ta'ala tak ampun dosa dia. Tiba-tiba bila mati Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi Muhammad SAW istighfar untuk Abdullah lebih 70 kali. Kan cerita kan, masa cerita panjang pula, tak baca hadis pula. Apa ada cerita nak bagi faham kan. Jadi cerita apabila Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik tu, dia mati. Bila dia mati, dia bagi wasiat pada anak dia. Kata anak, wahai anak nama Abdullah juga, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kata, aku bagi wasiat pada kamu, aku bagi tahu pada kamu, tolong bagi tahu pada Nabi, mayat aku ni yang tukar semayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun pergilah. Moga anak ni orang baik, bapak jahat. Dia ada orang macam tu, bapak baik, anak jahat. Kadang-kadang terbalik, anak baik, bapak pula jahat. Jadi bapak ni jahat, anak baik, anak pergi jumpa Nabi, Nabi pun pergi. Nak angkat takbir tu, Sayyidina Umar berlari masuk dalam masjid. Jangan munafik ni. Atusalli ala hadzal kafirul munafik. Itu ayat Sayyidina Umar. Kamu nak semayang atas jenazah kafir munafik ni ke Nabi? Buah lagu tu. Bila buah lagu tu Nabi Muhammad SAW kata kepada Umar, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kamu istighfar kepada orang munafik itu 70 kali pun Allah Ta'ala tak akan ampun dosa dia. Hari ni aku nak istighfar lebih 70 kali biar Allah Ta'ala ampun dosa Abdullah bin Ubay bin Salul. Satu sudut kita nampak, jernih hati Nabi ni. Kan? Jernih hati Nabi SAW. Tak apalah, pendek ceritanya, Nabi semayang jenazah. Nak tanam kat kubur tu. Bila nak tanam kat kubur tu, anak ni pergi jumpa bapak bagi wasiat, tukang tanam pun kamu. Nabi pun pergi tanam, memang tanam lah. Lepas tu Nabi berdiri tepi kubur. Nabi ni bila berdiri tepi kubur, selalu dia akan sebut istaghfiru li akhikum wa du'u lahu tasbitu fa innahu al-ana yus'al. Doakan istighfar pada si mati ni, doakan dia ada kekuatan, sebab ada malaikat dia tanya soalan kat dia. Hari tu Nabi tak sempat nak sebut. Tak sempat nak sebut, Allah Ta'ala tu ayat Quran. La tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih. Jangan kamu semayang atas jenazah orang munafik ini sampai bila-bila. Berdiri kubur dia pun jangan, sebab dia kufurkan Allah, kufurkan Rasulullah. Okey, bukan poin anak yang tu. Anak nak cerita tu yang 70 kali tu. Kan Nabi istighfar lebih 70 kali kan. Jadi Quran katakan 70 kali.
Jadi dia nak bagi tahu bukan 70 kali tu. Dia nak cerita dia banyak tu. Faham gitulah. Orang sufi ni lagu tu juga dia bercakap tu ada seni sastra ni. Kadang-kadang kita tak mengaji ni apa benda tu dia bercakap. Dia kan Tuhan dia faham, kita tak faham kan. Begitu yang ni kita sebut ada seorang ulama hadis dulu, dia bukan semata-mata hadis, dia ada sufi dia juga. Nama dia Abdul Wahid bin Ziyad. Dia ni anak murid kepada Al-Hasan Al-Basri. Kita dah bincang panjang lebar, seorang ulama namanya Al-Hasan Al-Basri gitu. Okey, dia ambil hadis daripada Al-Amash. Ini pun kita dah cerita panjang lebar tentang Al-Amash. Kita dah sebut dalam hadis yang ke-7, ke-14 dan ke-20. Maksudnya kita jumpa nama ni kali ke-4 pula lah ni. Al-Amash namanya Sulaiman bin Mihran Al-Amash. Anda dah sebut Amash ni maksudnya ni mata ni nampak merah, nampak menangis selalu. Dia tidak menangis. Penyakit apa tak tahu, tengok mata macam tak menangis. Disebabkan dia ada penyakit lagu tu, akhir sekali orang panggil dia Al-Amash. Nama dia bukan Al-Amash. Amash tu gelaran dia. Nama betul dia adalah Sulaiman bin Mihran Al-Amash. Kita dah ingat orang Melayu dia suka gelar-gelar orang. Arab pun suka juga bergelar. Orang Malaysia macam tu, orang Melayu gelar. Anak kawan masa mengaji pondok ada seorang nama Mat Tahi Hidung. Tak tahu sebab apa pun nama Mat Tahi Hidung. Anak sampai-sampai masa pondok ada dah. Anak tanya, kenapa panggil Mat Tahi Hidung? Dia kata dia ni dulu, ceritalah, setahun sebelum anak masuk tu, dia dah masuk awal dah. Dia tu duk korek hidung, dia letak dalam meja tu. Dia letak sampai besar. Last sekali orang panggil Mat Tahi Hidung, lekat nama. Last sekali orang tak panggil Mat Tahi Hidung, orang panggil siapa dia? Itulah Tahi Hidung tu lah. Tahi Hidung panggil dia. Arab pun ada inilah seorang Al-Amash. Okey, Amash ni pula dia ambil hadis daripada Zaid bin Wahab. Zaid bin Wahab ni orang panggil Mukhdaram. Mukhdaram. Apa makna Mukhdaram? Mukhdaram ni orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad tetapi tak sempat jumpa Nabi. Dan dia Muslim. Itu Mukhdaram. Dia ni kalau kita tengok dia ni peluk Islam semasa hayat hidup Nabi SAW dan tak sempat jumpa Nabi. Bahkan semasa Nabi Muhammad wafat tu, dia dalam perjalanan nak pergi ke Madinah berjumpa dengan Nabi. Tapi sampai-sampai Nabi wafat. Faham tak? Jadi dia tak sempat jumpa Nabi SAW. Disebabkan dia hidup satu zaman dengan Nabi tetapi tak sempat jumpa dengan Nabi SAW, maka istilah orang belajar ilmu hadis dipanggil sebagai mukhdaram. Mukhdaram istilah mukhdaram. Kalau ejaan Arab tu mim kha dad ra mim, mukhdaram. Ejaan Rumi pandai-pandai je lah. Aku mana nak je. Mukhdaram mim kha dad ra mim, mukhdaram Istilah mukhdaram ni merujuk kepada orang yang hidup satu zaman dengan Nabi tetapi dia masuk Islam tanpa dia sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukhdaram nama dia. Itu mukhdaram. Daripada era Umar, dia ni terlibat sama dalam usaha untuk membebaskan kota Azerbaijan. Dia bukan celah orang jugalah. Lepas tu dia pergi duduk kat Kufah. Di situ dia belajar dengan sahabat Nabi nama Abdullah bin Mas'ud. Dia jadi alim hadis ni sebab dia mengaji dengan ni lah, Abdullah bin Mas'ud ni kan. Dalam perang Siffin dia terlibat dan dia berpihak kepada Ali bin Abi Talib. Zaid bin Wahab Zaid bin Wahab ataupun penuhnya Al-Juhani. Zaid bin Wahab Al-Juhani dan dia ni min rijalil Bukhari wa Muslim. Bukhari dalam Muslim ada nama dia ni. Dan dia ni asal orang Iran. Asal Iran dia bukan orang Arab. Dia orang Farsi. Tetapi dia mati dekat dekat Kufah, dekat Iraq. Kufah dia mati mati dekat Kufah, dilahirkan dekat Iran. Ni orang dulu lah ni. Orang dulu begitu. Okey, dia ni ambil hadis daripada seorang sahabat Nabi. Sahabat itu nama Abdurrahman bin Hasanah. Ni sahabat Abdurrahman bin Hasanah. Hasanah tu bukan nama bapak dia. Hasanah tu nama mak dia. Sebab mak dia lebih popular daripada bapak dia. Kadang-kadang ada orang macam tu kan. Dah anak dia, bapak tak popular tapi mak dia popular. Jadi dibinkan dengan bin mak. Gitu. Dan dia ni tak ada apa yang banyak sangatlah cerita pasal dia. Yang banyak cerita tentang dia ni adalah adik tiri dia. Adik beradik tiri dia. Maksudnya satu mak lain bapak. Adik dia namanya Syurahbil bin Hasanah. Syurahbil ni terkenal. Nak tahu cerita Syurahbil ni terkenal tak kenal, kita baca balik kisah Nabi kahwin dengan Habibah binti Abi Sufyan.
Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Kan Nabi Muhammad ada kahwin dengan anak Abu Sufyan seorang. Betul kan? Nama Ummu Habibah. Masa Nabi kahwin tu, Ummu Habibah ni dia bukan duduk kat Madinah tau. Ummu Habibah bukan duduk kat Madinah. Ummu Habibah ni dia berada dekat Habsyah. Sebab dia bersama-sama dengan Ja'far bin Abi Talib bersama kawan-kawan yang lain pergi hijrah ke Habsyah semasa di Mekah. Pergilah ke Habsyah, duduk ke Habsyah. Nabi Muhammad SAW pun hijrah ke Madinah, dia masih lagi ke Habsyah. Faham? Sebab geng-geng ni dia mari ke Madinah dalam tahun ke-7 8 Hijriah. Yang geng-geng yang duduk dekat duduk kat Habsyah tu dia mari kat Madinah. Dan masa mereka bertolak hijrah, masa tu Nabi belum hijrah ke Madinah lagi. Faham tak? Masih duduk kat Mekah lagi. Yang tu dia orang bertolak pergi ke Habsyah. Lepas tu masa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dia orang ni kat Habsyah lah. Faham? Lepas tu bila mari 7 8 Hijrah lagu tu, dia orang ni pun datang ke Madinah. Faham tak? Ada cara jalan cerita tu. Jadi masa Nabi Muhammad kahwin dengan Ummu Habibah tu kat Habsyah. Faham? Jadi Nabi kahwin tu, dia panggil wakil tu, itu orang kata boleh akad nikah menggunakan wakil. Kita ni calon pengantin tu tempat lain, dia wakil pada orang lain, tolong nikahkan aku, boleh. Cuma mamat tu pergi nikah takut dia ambil. Jadi saja kawan ni. Jadi Nabi ni wakil. Okey, siapa yang bawa balik Ummu Habibah ke Madinah? Inilah Syurahbil ni. Syurahbil bin Hasanah ni, adik beradik tiri kepada Abdurrahman bin Hasanah ni. Faham Jadi dia ni tak popular sangat dalam cerita-cerita ni, jarang sangat berkait dengan Abdurrahman bin Hasanah. Tapi adik beradik tiri dia cukup popular. Sebab itulah sejarah berkenaan dengan dia ambil Ummu Habibah daripada Habsyah, dia bawa balik ke Madinah selepas Ummu Habibah berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham jalan cerita tu jauh pergi tu. Kan gitu. Dan adik dia mati dalam perang Yarmouk. Tu baca sejarah perang Yarmouk kan. Adik dia libat dalam perang tu, dah mati kat situ. Adik dia lah. Dia ni tak ada, kita cari dalam kitab-kitab jarang sangat cerita pasal dia. Kan? Terlalu sedikit lah cerita pasal dia. Okey. Cerita hadis ni dia kata intalaqtu ana. Aku ni bertolak wa Amru bin Al-As. Seorang lagi sahabat Nabi terkenal. Amru bin Al-As. And Amru bin Al-As ni sahabat Nabi terkenal, tetapi di peringkat awal kuat lawan Nabi. Dia ni lah. Ni kepala pengak ni. Orang panggil kepala pengak kalau istilah orang Kelantan lah. Dia berlawan Nabi ni, berlawan sungguh. Kan? Kalau kita baca balik sejarah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dia terlibat. Tapi alik kafir. Ni alik kafir dia ni lah. Kan? Sebab dia ni agak lewat juga peluk agama Islam. Dan dia ni yang dikatakan Amr bin Al-As ni, dia dengan Sayyidina Umar, beza dia 7 tahun tua dia berbanding Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni adik pada dia. Dia Amr bin Al-As. Ini Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Amr bin Al-As. Dan dia ni, bapak dia tu orang kafir kuat lawan Nabi. Bapak dia, nama bapak dia Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Nama bapak dia. Kan? Nama bapak dia As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Lawan Nabi berasap. Adik dia masuk Islam awal. Adik dia nama Hisham bin Al-As. Adik dia Hisham bin Al-As, itu adik kepada Amr bin Al-As. Adik dia awal-awal masuk Islam dah, tapi abang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik ni bila masuk Islam, bapak dia ni seksa adik dia. Seksa sebab masuk Islam. Seksa. Yang bila seksa tu tak bagi makan, tak bagi minum. Orang yang ambil makanan pergi bagi kepada adik dia Hisham bin Al-As bagi makan ni, isteri kepada Amr bin Al-As. Isteri dia baik, isteri. Last kali isteri masuk Islam. Dan dia pun last kali masuk Islam juga lah, Amr bin Al-As kan. Cerita dia Jadi bila adik isteri nama adik dia, nama isteri dia Ritah, nama isteri dia Ritah binti Munabbih bin Al-Hajjaj. Tu nama isteri dia lah. Dan isteri dia last kali masuk Islam. Dia bagi makan. Dan isteri dia ni terlibat sama hijrah pergi ke Habsyah. Maksudnya agak awal juga peluk Islam isteri dia. Faham kan? Ni cerita melibatkan pada adik dia lah. Dan dia ni pada era Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia ni telah berjaya mengislamkan negara Mesir. Pergi ke Mesir, boleh jumpa kubur dia Amr bin Al-As. Tanyalah ni ustaz-ustaz kita mengaji di Mesir kan, ada Masjid Amr bin Al-As. Kan? Masjid Amr bin Al-As, pergi kat situ.
Juz 10 akhir Ramadan tu, Syekh Muhammad Jibril turun semayang tarawih kat situ. Anda ingat masa ngaji di Mesir, kawan-kawan lah, budak-budak lama dia kata, kita 10 akhir Ramadan kita pergi ke Masjid Amr bin As sebab Jibril turun. Dia kata, anda kata, hebatnya Pak Jibril turun kat situ. Kita ni mula kata khurafat mu ni. Rupa-rupa bukan Jibril, Syekh Muhammad Jibril. Ya, cara dia cerita tu sampai kita salah faham. Kan? Dan dia ni masa berlaku Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah berlaku bila? 6 Hijriah. Bila berlaku 6 Hijriah, ketika itu orang Islam tidak diserang lagi pada masa itu. Sebab Nabi Muhammad buat perjanjian itu 10 tahun tak boleh berang. Betul tak? Jadi di situ tu digunakan peluang oleh Nabi untuk hantar surat dekat banyak negara-negara untuk ajak raja-raja ni peluk agama Islam. Masa tu nak jadi cerita, bila buat perjanjian Hudaibiyah, Amr bin As ni dia pergi dekat Habsyah, pergi jumpa Raja Habsyah. Dia pergi jumpa Raja Habsyah, dia burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buruk. Dia tak tahu masa tu Raja Habsyah dah masuk Islam dah. Dia tak tahu. Kan? Raja Habsyah ni dia tak pernah jumpa Nabi. Dan dia Islam. Dalil dia Islam tu, bila dia meninggal, Nabi kata, saudara kita telah meninggal dunia. Kita sembahyang gaib. Itulah asas bagi sembahyang gaib. Main jenazah gaib tu kan? Inilah menyebabkan Raja Habsyah tu lah. Jadi, bila dia pergi jumpa Raja Habsyah, dia cerita ke Raja Habsyah macam-macam burukkan Nabi. Nabi kata Raja Habsyah, sepatutnya kamu kena ikut Muhammad tu. Muhammad ni orang baik. Bangsa kamu pula. Sedap kawan ni bersyarah dekat Amr bin As. Amr bin As bila dengar, hati dia terdetik nak masuk Islam. Nak jadi cerita. Daripada Mekah pergi ke Habsyah dengan tujuan nak mempengaruhi Raja Habsyah burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Habsyah pergi sama dia pula. Apa kamu, Muhammad ni bangsa kamu lah, apalah, patut bersyukurlah pada Allah. Tiba-tiba boleh kafir boleh. Patut ikutlah Muhammad tu. Sedaplah kawan ni goreng. Dan sekali berasa nak masuk Islam ni. Dia pun terus naik kapal laut. Dia bukan pergi ke Mekah, dia pergi ke Madinah. Sampai dekat laut tu, dia tahu jalan nak pergi ke Madinah. Dia berjumpa dengan 2 orang lagi, orang kafir yang nak pergi jumpa Nabi. Kawan-kawan dia juga. Siapa dia? Khalid bin Al-Walid. Satu lagi Osman bin Talha. Cerita Khalid Al-Walid masuk Islam, kita cerita waktu lain. Anak cerita tu cerita waktu tak baca hadis kan. Cerita panjang Jadi dia jumpa kat situ 2 orang, Khalid bin Al-Walid, satu lagi Osman bin Talha. Osman bin Talha ni, nak tahu cerita dia tu, yang anak selalu cerita pasal orang jaga kunci pintu Kaabah tu. Ada cerita kan? Itulah Osman tu lah. Osman ni pada zaman kafir dia bukan biasa-biasa, bukan kecil anak. Dia ni antara orang yang diamanahkan untuk, kalau kita ni ketua polis negara, tu bahasa dia, jaga keamanan Mekah tu. Masuk Islam boleh Pak Haji ni. Masuk Islam cerita dia masuk Islam. Sampai tengah jalan tu, masa Amr bin As pergi, terselisih 2 orang ni. Gimana ni? Tanya. Pergi jumpa Muhammad. Buat apa jumpa Muhammad? Nak masuk Islam lah. Aku pun sama juga. Cantik Dia pun sama-sama tiga-tiga pergi ke Madinah, jumpa dengan Nabi SAW. Bila jumpa Nabi Muhammad, masuk Islam. Masuk Islam. Bila masuk Islam, Nabi Muhammad kata apa? Nabi kata sesungguhnya Mekah ini, dia telah hantar kepada kita jantung Mekah, kata Nabi. Tuhan dah hantar kepada kita ni jantung Mekah. 3 ni Syekh. Umar masuk Islam pun bergoyang dah kafir-kafir ni. Betul tak? Cerita Umar bin Al-Khattab masuk Islam kan pakat bergoyang dah kafir tu. Sudah Umar pula masuk Islam. Macam mana kita ni? Masa tu kan Umar kan, kita dah cerita sebelum ni, dia punya berani Umar ni. Masa orang nak pergi hijrah, orang semua dan dia pergi. Umar tak, dia pergi dekat Kaabah, dia semayang, lepas tu dia tawaf, lepas tu dia kata siapa nak bagi bini dia jadi janda. Dia pergi cabar, siapa nak bagi mak dia mati anak, siapa yang nak bagi anak dia yatim piatu, aku nak pergi ke Mekah, pergi halang aku tengah jalan, aku nak pergi Madinah, tolong halang aku tengah jalan. Sayyidina Umar tu masuk Islam, Mekah tu bergoyang. Sudah gitu. Tiba-tiba 3 orang besar-besar ni masuk Islam, bergoyang lah Syekh, goyang. Sebab tu Nabi bila sampai, Nabi kata jantung Mekah tu Allah Ta'ala dah hantar pada kita, kata Nabi SAW. Hebat Syekh cerita dia kan. Inilah orang nama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Okey, Amr bin Al-As ni, dia ni dilantik oleh Umar untuk jadi gubernur di Mesir. Mesir ni Islam era dia lah. Dia ni kita baca balik pada era Ali bin Abi Talib yang berlaku perang Siffin kan.
Perang di antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Talib. Dia ni dia berpihak pada Muawiyah, dia tak berpihak pada Ali. Dan dia ni sebagai juru runding. Semasa perang tu tengah kecamuk, Ali Muawiyah ni macam nak kalah. Dan pada masa tu si Muawiyah ni akak bendera putih. Surrender lah, macam surrender. Maksudnya nak minta untuk kita ni genjatan senjata. Itu maksud dia kan. Jadi bila genjatan senjata, dia ada hantar wakil ni. Ali hantar wakil, Ali Muawiyah ni hantar wakil untuk pergi berunding. Biasalah tu kaedah politik malah tu. Kan? Dia berunding. Yang Ali ni dia hantar orang nama Abu Musa Al-Ash'ari, nama orang tu. Ali Muawiyah ni dia hantar orang nama Amr bin Al-As. Dalam rundingan itu Muawiyah menang. Kenapa menang? Amr ni dia pandai bercakap. Dia petah bercakap. Sebab itu bila Nabi Muhammad hantar sahabat Nabi pergi ke Habsyah, orang kafir ni hantar Amr pergi jumpa Raja Habsyah. Sebab dia pandai bercakap, dia petah. Faham tak? Ni kalau ceramah ni orang nganga Soekarno lah ni. Soekarno pada zaman tu. Kan Soekarno kita tengok orang Indonesia, kalau Soekarno berceramah, terang orang Indonesia. Terang. Kalau kat Malaysia ni macam siapa? Mak Sabu. Mak Sabu. Oh cakap kita terang dengar dia ceramah. Kan? Kalau alik sana tu Ibrahim Ali. Oh Ibrahim Ali sedap ceramah. Dia goreng hangit je kan. Itulah cerita orang nama Amr. Maknanya dia petah bercakap. Bila dia petah bercakap, Umar pergi hantar pergi dekat Mesir. Orang Mesir ni asalnya bukan cakap Arab. Mesir, cuba tengok dalam peta, dia bukan semenanjung Arab. Dia bawa Afrika. Betul kan? Sebab tu bangsa dia badan besar-besar. Badan Afrika. Arab ni tengok macam Yaman tu. Kecil macam Ana ni lah. Itu siapa jumpa Ana? Ana kedai mamak nak lepak. India tu lah. Dia duk tengok Ana buka kitab Arab apa, dia kata, Yaman aku ni. Aku kata Yaman kat mana ni, dia kemek ni. Sebab ada tengok ada buka kitab Arab lah kali lah kot kan. Jadi dia ni boleh fikir dia punya kehebatan dia tu. Mesir, orang Mesir yang tak cakap Arab, cakap bahasa Qibti. Bahasa Qibti lah. Itu orang putih sebut Egypt tu Al-Qibti. Al-Qibti kan. Fir'aun tu Qibti. Nabi Musa tu Bani Israel. Dua bangsa berbeza. Faham tak? Melayu Cina lah kalau kat Malaysia ni. Kan? Bani Israel, Nabi Musa, Fir'aun tu Qibti. Fir'aun tu lah bangsa asal Mesirnya. Itu asalnya sebenarnya. Jadi Amr ni dia punya hebat. Dia dakwah itu bukan semata-mata orang Mesir masuk Islam, bahkan orang Mesir tukar bahasa. Nampak hebat tak hebat dia tu? Bukan senang Syekh. Kita ajak orang Cina masuk Islam, bukan dia nak cakap Arab pun, masuk Islam je lah. Tapi ada lepas ni nak belanja bahasa Arab pula, nak cakap Arab, tak ada Tapi dia tu punya hebat. Sampai orang Mesir tu kata, kami nak masuk Islam dan kami nak faham Quran, kami belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab Syekh. Last sekali habis cakap Arab, hari ni nak mengaji bahasa Arab, pergi ke Mesir. Betul? Ni Ustaz Musa, Ustaz Syahid Anas ni mengaji ke Mesir, mengaji bahasa Arab. Nak cerita hebat orang nama Amr bin Allah. Ni orang je lah. Dan dia ni perawi hadis kita yang kita cerita ni. Perawi. Tu kalau kita baca cerita, anda pernah cerita kisah tentang sahabat Nabi yang dia pergi perang, lepas tu dia sejuk, dia mimpi, lepas tu dia semayang jadi imam tanpa dia mandi wajib. Ingat cerita anda? Dia ni lah. Dia ni lah. Kan? Ada satu perang, namanya perang Zatu Salasil. Cerita perang lah. Jadi bila dia pergi perang, lepas tu balik, dah habis perang balik. Bila balik berehat. RNR lah ni, rawat dan rehat. Duk rawat dan rehat. Malam tu dia tidur je mimpi. Yalah lama pergi perang, lama tak jumpa bini berkali lah aku. Mimpi mewajibkan mandi. Bila mewajibkan mandi, pagi tu nak semayang subuh, orang tahu dia tak mandi wajib. Orang tahu semua. Bila tahu dia tak mandi wajib, dia pergi depan-depan tu jadi imam. Padahal dia tak mandi wajib. Sejuk sangat, dia tayamum je gitu. Dia tayamum muka tangan, dia pergi semayang, jadi imam. Sahabat Nabi kat belakang ni semayang. Sah kedok ni. Sah kedok ni, tak mandi wajib ni. Fikir kan. Lepas tu balik ke Madinah, pergi jumpa Nabi, cerita kat Nabi SAW. Nabi panggil Amr. Nabi kata, ya Amru salaita bi ashabik wa anta junub. Wahai Amru, kamu semayang jadi imam dalam keadaan kamu berjunub. Nabi cakap kat dia. Dia pun sebab orang pandai bercakap kan. Dia pandai cakap tu Rasulullah, sejuk sangat. Tu dia punya goreng tu. Dia sejuk Rasulullah. Izak tasaltu halaktu. Kalau aku mandi, aku akan binasa, kata dia. Kalau aku mandi, aku kena penyakit lah. Macam itulah kot bahasa dia kan. Tapi laqad sami'tu qaulallah azza wa jalla. Aku pernah dengar Allah Taala berfirman dalam Quran.
La taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah Taala sayang kepada kamu. Tengok dia ujar dia. Nabi Muhammad bila dengar dalam hadis tersebut, fadhahikan nabi walam yakul syai'an. Nabi ketawa, Nabi tak kata apa-apa. Orang pun terus buat hukum. Ulama fiqh baca hadis tu buat hukum. Kita kalau imam tak mandi wajib, tayamum, sembahyang jemaah tu sah. Jasa dia lah, ujar dia dengan Nabi SAW. Maksudnya kita boleh nampak tak dia tu cerdik macam mana? Nampak Dia ni memang orang hebat lah. Orang nama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Anak nak cerita banyak lagi. Anak rasa yang tu pun cukup dah. Kita nak kenal orang nama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Baik. Cerita dia ni, cerita Abdul Rahman bin Hasanah, sahabat Nabi. Dia kata, aku ni ada pengalaman berjalan bersama dengan Nabi Muhammad, bersama dengan kawan akulah, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Okey. Mana cerita tadi? Anda punya sini pula hilang. Alright. Okey, intalaqtu ana wa Amr bin Al-As. Aku bersama Amr bin Al-As ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua ni pergi jumpa dengan Nabi Muhammad. Fa kharaja, lalu Nabi Muhammad keluar. Bila Nabi keluar, wa ma'ahu daraqah. Bersama dengan Nabi Muhammad ni ada daraqah. Daraqah ni adalah perisai yang diperbuat daripada kulit. Dia perisai perang tu, satu orang buat daripada besi. Betul? Ada pula orang buat daripada kayu. Tapi ada satu perisai yang diperbuat daripada kulit, semata-mata kulit, tak ada yang lain. Bila diperbuat daripada kulit, maka ia dipanggil sebagai daraqah. Faham jadi cerita dia sekarang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dua orang sahabat ni pergi jumpa dengan Nabi sallam. Bila jumpa Nabi Muhammad ni keluar, bersama dengan Nabi ada daraqah, perisai daripada kulit. Summastatara, tengok kalimah tu. Summastatara, istitar tadi. Hadis yang ke apa, yang ke-21 tadi kan. Istitar. Kemudian Nabi Muhammad menutup biha, menggunakan daraqah tadi. Nampak maksud istitar apa kat sini? Menghalang diri daripada orang nampak aurat. Itu maksud dia. Faham Jadi kita, apa makna istitar? Orang ni masa kita bahas hadiah itulah. Kan, la yastatiru min baulihi, yang mana orang itu tidak tertutup daripada kencingnya. Apa makna istitar ni? Maksudnya adalah hadis ni, penjelasan dia. Jadi makna hadis ni dia menjelaskan hadis sebelum. Makna istitar tu. Faham tu Imam Abu Daud mari susunan tu. Kena faham kenapa Imam Abu Daud mari hadis lepas pada tu. Sebenarnya hadis ni nak menjelaskan hadis sebelum. Faham gitu. Jadi dia tutup biha menggunakan perisai tadi. Faqulna, kami berkata, ni yang dua orang sahabat Nabi tadi. Siapa dia Dua orang sahabat Nabi tadi, Amr bin Al-As dengan Abdul Rahman bin Hasanah. Betul kan? Dia bersembang dua tu. Dia kata apa? Unzuru ilaihi yabulu kama tabulul mar'ah. Dia kata apa? Tu tengok tu. Unzuru, tengok tu. Ilaihi kepadanya, kepada Nabi. Kalau bahasa kita tu. Kalau kita lah tu. Tengok tu. Yabulu, Nabi tu kencing kama tabulul mar'ah, seperti mana kencingnya perempuan. Secara lazimnya mana dia apa? Hadis ni secara tak langsung dia nak cerita Nabi kencing duduk. Betul? Orang perempuan mana kencing berdiri. Laki munasabah lagi, perempuan kencing berdiri teruk sangat lah. Tak ada Jadi masuk je nampak Nabi Muhammad dia kata unzuru ilaihi kama tabulu almar'atu, yabulu kama tabulu almar'atu. Memang dalam hadis tak kata Nabi kencing duduk. Tak kata dalam hadis ni. Tapi bila sahabat Nabi kata tengok tu, kencing macam orang perempuan dah kata dia. Maksudnya apa? Nabi ni kencing duduk sebenarnya. Faham Jadi cerita tadi tersambung balik cerita tadi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kencing, lepas tu dia letak penutup dengan dira'ah tadi kan. Itu satu apa? Dira'ah pula, daraqah. Iaitu satu perisai yang diperbuat daripada kulit. Jadi bila Nabi duduk tutup, lepas tu kata sahabat Nabi dua orang ni. Dia kata unzuru ilaihi yabulu kama tabulul mar'ah. Tu tengok tu. Dia kata tengok pada Nabi sallam tu, yang mana Nabi Muhammad sallam tu kencing seperti mana kencingnya orang perempuan. Dia cakap lagu tu. Jadi di situ kita terus faham. Maksudnya Nabi kencing duduk. Secara tersirat Yang ni dia panggil dalalatul isyarah, dia panggil. Ni kalau orang belajar usul fiqh tu, dia ada apa, ibaratun nas, isyaratun nas, iqtida'un nas. Ada beberapa istilah lah. Tak apalah, itu anda sebut sebab ada ustaz kat sini ni. Okey.
Jadi bila dia cakap lagu tu, dia kata tengok tu, tengok. Dia kencing macam orang perempuan kencing, kata dia. Fasami'a dzalika, Nabi dengar. Yang duk cakap tu, Nabi dengar rupanya. Bila Nabi dengar, faqala, Nabi pun cakap. Nabi kata apa? Alam ta'lamu ma laqiya sahibu bani Israel. Nabi cakap. Nabi kata, apakah kamu tidak tahu apa yang telah berlaku kepada seorang lelaki Bani Israel? Sahibu Bani Israel, orang lelaki lah Bani Israel. Ada kes dulu ni berlaku pada orang Bani Israel dulu. Cerita dia apa? Kanu idza asabahumul baul. Yang mereka tu siapa? Bani Israel. Yang Bani Israel itu apabila terkena kepada mereka air kencing. Air kencing kena pada mereka, faqata'u, mereka akan potong. Potong apa? Ma asabahul baulu minhum, apa-apa yang kena air kencing pada benda tu yang ada pada diri mereka. Kalau kena kain, potong kain, macam itulah. Faham? Jadi dia kata tengok Bani Israel, Nabi. Nabi kata dulu Bani Israel ni jadi kes. Bila diorang kencing kena pada pakaian, potong. Ini cerita orang dululah, syariat Nabi dulu Bila kata lagu tu, fanahahum fa'udziba. Tu yang seorang tu, kata seorang lelaki Bani Israel. Dia tu kata apa? Dah jangan nak buat, jangan potong kain tu. Faham tak? Orang ni bila kencing kena kain, dia potong. Mari seorang budak lelaki Bani Israel ni, dia kata jangan nak buat lah, jangan nak potong kain tu. Biar kain lagu tu. Kata dia lah. Fanahahum. Maka yang budak lelaki seorang ni, dia pergi halang kaum Bani Israel. Halang apa? Potong kain tu. Fanahahum. Lalu kata Nabi, fa'udziba. Disebabkan dia larang itu, lelaki tu kena azab, budak tu kena azab. Kata Nabi salam, fi qabrihi, kena azab dalam kubur dia. Tu yang pergi halang tu. Faham hadis Boleh faham Okey. Hadis ni dia ada beberapa matan yang lain. Tu yang ada Imam Abu Daud mari kat situ tu. Qala Abu Daud, qala Mansur an Abi Wa'il an Abi Musa fi hadzal hadis, qala jilda ahadihim. Dia guna jilda. Jadi kalau kita bacalah hadis ni, kanu idza asabahum al-baulu. Al-baulu tu apa maf'ul kat situ? Jilda. Jadi kata idza asabahum al-baulu jilda ahadihim. Macam tu. Kalau ikut dalam satu nuskhah yang lain, riwayat daripada Mansur daripada Abu Wa'il tadi, disandarkan kepada sahabat Nabi Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari Ada pula riwayat yang kedua kata jasada ahadihim, jasad pula. Jildah ni kulit, jasad ni badan. Tapi sebenarnya tak munasabah. Nak potong macam mana kulit? Betul? Tak munasabah. Makanya kita kena buka dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dia guna ayat innan bani Israel kana idza asaba thawba ahadihim, pakaian. Tu munasabah. Faham? Jadi maksudnya Imam Abu Daud mari dua riwayat tambahan itu tu ada kritikan matan. Walaupun sanad dia sahih. Faham? Di hadis ni anda dah cerita sebelum ni kadang-kadang sahih sanad, matan dhaif. Macam anda dah cerita itu Aisyah radhiyallahu anha kahwin dengan Nabi. Sahih Bukhari yang riwayat yang kata Nabi masa kahwin Aisyah umur Aisyah 6 tahun. Sahih tu. Kan ada ulama kritik, betul tak? Ulama kritik. Sebab apa? Kita compare dengan banyak riwayat nampak macam bercanggah. Sebab tu Asma tu kakak dia kata beza aku dengan adik aku 10 tahun. Betul ada pula riwayat lain pula kata Asma tu kakak Aisyah tu masa hijrah umur dia 27 tahun. Jadi kalau kita buat kiraan, maksudnya umur Aisyah masa hijrah itu 17 tahun. Betul? Kalau 17 tahun Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah tahun 2 Hijriah lepas perang Badar. Jadi berapa? 19 tahun dah kat situ. Nampak? Lepas tu yang riwayat Imam Bukhari tu sahih lah sanad tu, matan pula dhaif. Sebab tak munasabah. Tajuk dia tak munasabah panggil dia. Faham istilah tu? Kalau orang belajar ilmu hadis tu ada kaedah, idza ra'aital hadith yukhaliful uqul, yubayinul usul, yunaqidul manqul, fa'lam annahu mawdu'. Tu kaedah dia. Bila kamu tengok satu hadis tu tak masuk akal, bercanggah dengan Quran dan hadis yang lain, bercanggah dengan dasar-dasar agama, kamu kena ingat hadis tu palsu. Faham tak? Munasabah tak munasabah. Okey, kita baca hadis ni, bila dalam riwayat lain kata air kencing tu kena pada badan mereka, air kencing tu kena pada kulit mereka, lepas tu mereka potong, munasabah? Tak munasabah. Tapi tengok sanad sahih. Sanad lah sahih, matan tak sahih.
Makanya kita orang marilah matan yang lain. Lepas tu ada bandingan-bandingan matan. Bila tengok bandingan matan yang lain, Bukhari riwayat dia guna thauba ahadihim, pakaian. Tu munasabah. Faham? Julud pakaian. Ha? Ada kata jid tu pakaian. Tak tepat nak kata lagu mana, sebab dia lebih sinonim dengan jasad. Qurtubi kata al-muradu bil jildi wahidul julud allati kanu yalbasuna. Tu tafsiran Imam Qurtubi lah. Memang Qurtubi. Okey, ini Ustaz Musa bawa satu. Dia tafsirkan jilid di sini adalah pakaian yang diperbuat daripada kulit. Tu anda bawa jumpa. Nasib baik ramai ustaz. Kan? Dia tafsirkan, dia takwilkan, ni takwil dia panggil ni. Dia takwilkan jilid ni bukan jilid ni. Tapi sini ada mudhaf-mudhafun ilaih. Jildihim. Jildi ahadihim. Jilid tu kulit tu. Kan? Kalau kita nak kata pakaian kulit, macam tak munasabah, tapi boleh lah nak takwil kan. Nak takwil tak ada apa pun. Jadi Imam Al-Qurtubi dia takwil. Tak apalah, kita pakai yang ni pun tak ada masalah apa pun Cuma ana sebut tadi ada dalam riwayat Imam Bukhari dia guna thawb, pakaian. Jadi bila sebut thawb itu lebih munasabah. Faham Itu lebih munasabah. Ana pun dapat satu maklumat baru. Sebab Ustaz Musa baca kitab ni. Ni untuk ramai ustaz ni, pakat-pakat tolong. Kan gitu. Baik. Jadi bila kita tengok cerita hadis ni, satu dia sebut air kencing kena pada kulit. Satu pula kata air kencing kena pada jasad. Ada pula satu lagi kata air kencing tu kena pada pakaian. Nampak kan berbeza. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata inilah hadis diriwayatkan secara makna. Riwayatu bil makna. Hadis ni ada ulama ni dia cerita dengan lafaz yang digunakan oleh Nabi. Ada hadis tu kadang-kadang lafaz itu bukan lafaz Nabi, tapi makna dia tak lari daripada makna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku dan yang makna tu lagi banyak daripada yang lafaz tu. Apa beza lafaz dengan makna? Contoh dia senang Haji Said duk dengar kuliah anda pada hari ni. Haji Said dengar kuliah anda pada hari ni. Contohlah Datuk Bakrin, Haji Rahim tak ada kat sini. Contohlah dia duduk kat tempat lain. Haji Said dia cerita, malam tadi Ustaz Wanji berada dekat Al-Bayan. Ayat dia. Malam tadi Ustaz Wanji ada di Al-Bayan. Ayat dia. Malam tadi Ustaz Wanji ada di Al-Bayan, mengajar di Al-Bayan. Ayat dia. Okey, Haji Said dia kata, malam tadi Ustaz Wanji mengajar dekat Al-Bayan. Cerita kat Haji Rahim. Haji Rahim cerita kat Datuk. Dia cerita dia, malam tadi Ustaz Wanji ada di Al-Bayan. Mengajar dah hilang lah. Faham? Tapi kalau Datuk dengar, Datuk faham tak? Maksudnya mengajar lah, bukan saja-saja datang. Faham tak? Tapi masa Haji Said cerita, dia guna malam tadi Ustaz Wanji mengajar. Ada kalimah mengajar. Haji Rahim pula bila dengar Haji Said cerita, dia cerita ke Datuk Bakrin, dia kata malam tadi Ustaz Wanji ada di Al-Bayan. Kalimah mengajar dah hilang. Dia menggunakan lafaz haji, tapi makna dia tak lagi. Faham? Boleh faham? Itu dia panggil riwayatu bil makna. Okey, boleh terima ke? Boleh terima, tak ada apa pun. Tapi disebabkan yang menceritakan itu bukan Haji Rahim je, kadang-kadang Abang Bahrain pun cerita juga. Contohlah ni Haji Mus pun cerita juga. Contoh cerita tu dengan lafaz macam-macam. Malam tadi contohlah Haji Mus pula cerita, Ustaz Wanji mengajar malam tadi. Padahal ayat Haji Said tadi awalnya adalah malam tadi Ustaz Wanji mengajar dekat Al-Bayan. Tapi dia buat terbalik. Dia buat terbalik. Ustaz Wanji mengajar malam tadi dekat Al-Bayan. Mana lagi tak mana? Tak lagi pun. Tapi lafaz pelbagai kan. Bila lafaz pelbagai, di situ kita nampak riwayat bil makna. Cerita ni secara makna. Sebab itu ada kata pada pakaian mereka, ada pula kata pada kulit mereka, ada pula kata pada jasad mereka. Faham? Ini dia panggil riwayatu bil makna. Boleh terima ke tidak? Boleh, tak ada apa pun. Tetapi ada sebilangan ulama-ulama fiqh tak nak terima. Siapa dia? Imam Abu Hanifah. Dia tak nak terima. Kalau nak terima juga, aku kena tengok siapa yang tukang cerita ni. Dia ni orang alim ke tak? Orang yang pernah berijtihad ataupun tidak? Kalau tidak pernah, semata-mata ngajar hadis, aku tak nak terima. Kata Imam Abu Hanifah. Tapi kalau orang ni dia pernah berijtihad, dia ada terkenal dengan berijtihad, keluar pandangan fiqh-fiqh ganjil-ganjil tu kan. Macam ni aku terima. Kata Imam Abu Hanifah.
syarat dia lah. Faham tu perbezaan lah. Ini Imam Syafi'i tak ada masalah. Imam Syafi'i kan, tak apa, yang penting sahih, jalan. Imam Syafi'i cara tu, cara ulama-ulama dalam melihat hukum gitu. Okey, type. Okey, hadis ni bila kita tengok, dia ada 3 orang sahabat cerita hadis ni. Yang pertama adalah Abdurrahman bin Hasanah, yang kedua adalah Amr bin Al-As, yang ketiga adalah Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari. Bila kita sebut hadis, kalau seorang cerita, dia panggil sebagai hadis gharib. Kalau 2 orang cerita, dia panggil sebagai hadis Al-Aziz. Tapi kalau 3 orang ke atas cerita, dia panggil sebagai hadis masyhur. Itu istilah dia. Jadi satu cerita dengan 2 orang cerita, mana lagi kuat? Kuat lagi lah yang kuat tu kan. Tapi kalau 3 cerita, mana lagi kuat? Kuat lah yang 3 tu. Jadi hadis ni ada berapa orang cerita? 3 orang cerita. 3 orang sahabat Nabi cerita dalam satu tabaqat, dalam satu tahap, iaitu tahap sahabat. Faham 3 orang cerita. Hadis ni agak kuat juga. Boleh faham Hadis ni agak kuat juga. Di istilah dia adalah hadis masyhur sebab 3 orang sahabat Nabi. Yang pertama adalah Abdurrahman bin Hasanah, yang kedua adalah Amr bin Al-As, yang ketiga adalah Abu Musa Al-Ash'ari. Boleh insya-Allah Ingat tu istilah tu. Hadis gharib, tak apa, mula-mula dengar ni. Ini pertama kali ni sebut alam ni. Hadis gharib, hadis Al-Aziz. Ingat Aziz. Ni Abdul Aziz, itu kan. Lepas tu masyhur. Masyhur ni adalah bilangan cerita tu 3 orang ke atas kurang daripada kadar 10 orang. Kalau dah 10 orang ke atas panggil mutawatir pula. Boleh insya-Allah. Okey, alright. Okey. Okey, jenis hadis ni marfu'. Sebab sahabat Nabi bercerita berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jadi mereka tengok Nabi Muhammad kencing bubuh penutup, betul kan? Dia tengok, maksudnya benda ni dia panggil hadis marfu' gitu. Okey, pengajaran daripada hadis ni, kalau kita tengok dalam hadis yang ke-21, hadis 21, la yastatiru min baul, dia cerita pasal tertutup. Tapi dalam hadis yang ke-22, hadis yang kita baca ni, Nabi kencing dilindungi perisai, betul tak? Jadi kedua-dua hadis ni ada synchronize dia, ada hubungan dia. Yang pertama kata tutup, yang kedua dia menjelaskan tutup tu macam mana. Rupa-rupa yang dikatakan tutup itu adalah terhalang daripada kelihatan aurat semasa kita qada hajat. Faham Itu gabungan, itu apa kaitan antara hadis 21 dengan hadis yang ke-22. Baik. Yang seterusnya, kencing duduk ni itu lebih diutamakan lah. Kita dah bahas tentang kencing berdiri ni boleh, kan? Kencing berdiri ni memang boleh, tapi segi keutamaannya adalah duduk. Kalau orang tanya kenapa diutamakan duduk, antaranya hadis ni lah. Sebab Nabi Muhammad tu ya bulu kama tabulul mar'ah. Nabi kencing macam orang perempuan kencing, kan? Bukan mana pondan kita kata pondan pula. Orang kencing duduk ni geng perempuan, kita lelaki kencing duduk pondan dah. Lu fikir lagu tu berat lah. Tak, nak ceritanya sopan Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Okey, lepas tu kenapa duduk lebih diutamakan berbanding berdiri? Antara faktornya adalah aurat lebih banyak tertutup berbanding kita berdiri. Berdiri ni lagi mudah nampak aurat. Ni luas sikit Kalau kita belajar fiqah contohlah, benda ni ada dikupas dalam kitab-kitab fiqah mazhab Syafi'i. Kita ni terjatuh dekat Afrika Selatan tu, contoh. Orang Afrika tu pergi tangkap kita, dia tengok dia tak ada pakaian, dia curi habis semua pakaian kita, kain kita, baju, habis buat keluar. Dah tak ada, telanya bulat kita ni sebab dia curi pakaian kita. Tiba persoalan, bila masuk waktu sembahyang, kena sembahyang tak? Kena sembahyang, lepas tu pakaian tak ada ni. Macam mana agak-agak sembahyang pun telanya bulat dah ni. Jadi macam mana nak buat? Dia kena fikir macam mana pun nak bagi aurat dia tertutup. Makanya antara yang disebut dalam fiqh ni, kalau kita ada selut, pakai selut. Selut, ambil selut, lomok badan tu kan. Sebab bila berselut, orang tak nampak warna kulit tu. Lepas tu kalau kita berdiri, sembahyang berdiri, kan aurat kita lebih ternampak. Duduk, kurang sikit, betul tak? Maka sembahyang ketika itu kena duduk, sebab kurang nampak aurat. Faham? Tu fiqh tu ada tu dalam fiqh tu. Okey, kita tengoklah sudah hadis ni pula. Nabi Muhammad ni kencing duduk. Sebab yang pertama faktornya aurat lebih tertutup berbanding kencing berdiri. Betul?
Satu. Yang kedua, bila kita kecil duduk, dia punya mercik itu kurang sikit. Ini kalau berdiri kan mercik banyak tu. Ini kena mengaji fizik lah. Orang mengaji fizik sedap lah dia cerita tu. Tak? Kita mengaji fizik, kalau kencing dekat batu atau lagi terpancar dekat tanah, dekat pasir, je lain tu mercik dia tu. Betul kan? Jadi hadis ni dia nak gambarkan ada beberapa faktor yang kita boleh belajar. Nabi Muhammad SAW ni kencing duduk, itu adalah kebiasaan bagi diri Nabi SAW. Sebab apa? Bila duduk, aurat lebih banyak tertutup berbanding berdiri. Satu. Yang kedua, kalau kita duduk, mercik tu kurang. Makanya istinzah tu, nak menyelamatkan daripada percikan air kencing tu lebih selamat. Faham kan? Tu hadis ni begitu. Okey. Yang seterusnya, pengajaran lain kita boleh ambil daripada hadis ni, di sinilah menjadi dalil syariat Nabi dulu susah. Susah syariat Nabi dulu ni. Okeylah Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkenaan dengan kaum Bani Israel bila bertaubat. Bunuh diri. Kan? Buka surah Al-Baqarah ayat 54. Ni anda tengok siap. Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Allah Ta'ala kata ketika mana berkata Musa kepada kaum dia, kaum Nabi Musa itulah, kamu ni dah menzalimi diri kamu sendiri dengan mengambil patung lembu sebagai Tuhan. Ambil lembu, dia pergi sembah lembu tu kan. Maka kata Nabi Musa, fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah kamu kepada Tuhan yang maha bari. Minta taubat dengan Allah Ta'ala. Macam mana? Faqtulu anfusakum, bunuh diri. Dahsyat syariat Nabi dulu ni. Maksudnya syariat Nabi dulu keras sebenarnya. Okey? Hari ni kita jumpa hadis, rupa-rupanya air kencing kena pada pakaian, potong buang. Mak kau mampus. Kalau kita pakai syariat macam tu, penat kita Syekh. Kan? Semua datang masjid ni kain berlubang, semua besar berlubang ni. Lagu mana ikut syariat Nabi Musa. Tapi alhamdulillah syariat Nabi Muhammad ni mudah. Alhamdulillah. Kata Nabi apa? Bu'istu bil hanifiyyati as-samhah, kata Nabi. Aku ni dibangkitkan membawa agama Hanif, agama tauhid, as-samhah, ringan. Itu beza syariat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain gitu. Alright. Okey, bab yang ke-12, babu al-bauli qa'iman. Sila Ustaz Musa. Bab 12 boleh lagi? Boleh insya-Allah. Babu bauli qa'iman. Haddatsana Habs bin Umar wa Muslim bin Ibrahim. Haddatsana Syu'bah Ha'un. Haddatsana Musaddad. Haddatsana Abu Awan. Wa hadha lafzun Hafs an Sulaiman an Abi Wa'il an Huzaifah qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subaqata qaumin fabala qa'iman thumma da'a bima'in famasaha ala khuffayhi qala Abu Dawud qala Musaddad qala fadhahabtu ataba'adu fada'ani hatta kuntu inda aqibihi. Okey, type hadis ni tajuk dia adalah babu al-bauli qa'iman. Babu al-bauli, al-baul mana kencing qa'iman berdiri. Tajuk dia kencing berdiri ni. Sebenarnya kencing berdiri ni kita dah bincang sebelum ni dah. Kuliah kita yang terawal juga, hari yang pertama, kedua, ketiga tu kita dah sebut juga sedikit berkenaan dengan kencing berdiri. Hari ni kita jumpa hadis dia. Hari tu kita dah bincang dah, hadis tak jumpa lagi. Ana hanya sebut kitab-kitab lain. Secara kitab ni kita tak jumpa. Hari ni baru kita jumpa hadis yang berkait dengan kencing berdiri. Dalam hadis yang ke-23 guru Imam Abu Daud di sini namanya Hafs bin Umar. Hafs bin Umar dia juga adalah guru kepada Imam Bukhari juga. Guru Imam Bukhari ni orang Basrah. Lepas tu rupa-rupanya Imam Abu Daud dia belajar daripada dua orang guru. Dia ambil hadis ni pada dua orang guru. Guru yang kedua nama Muslim bin Ibrahim Al-Azdi. Muslim bin Ibrahim Al-Azdi ni guru Imam Bukhari dan juga perawi dalam riwayat Imam Muslim. Rijal Muslim, tapi Syekhul Bukhari. Ada beza istilah Syekh dengan Rijal. Syekh ni maksudnya Imam Bukhari belajar terus. Kalau Rijal tu maksudnya mungkin perawi akan tu Imam Bukhari tak jumpa kawan tu. Tapi gurunya pada gurunya tu kan. Yang tu dia panggil sebagai Rijal Itu istilah dia lah. Lepas tu kedua-dua orang guru ni Hafs dengan Umar, guru yang pertama Imam Abu Daud, Muslim bin Ibrahim, guru kedua Imam Abu Daud. Kedua-dua ini dia belajar daripada Syu'bah.
Syu'bah nama dia. Syu'bah ni nama penuhnya Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj, seorang tabi'in. Dan Imam Ats-Tsauri kata dia ni Amirul Mukminin fil ilmi hadis. Canggih jugalah Pak Haji ni. Bukan celawah. Dan dia juga adalah rijal Bukhari dan rijal Muslim. Bukhari, Muslim ambil riwayat dia. Dia orang tak jumpa Anda sebut ni Imam Bukhari tak jumpa dia ni. Tetapi dalam riwayat-riwayat tu ada nama dia. Macam tu Okey, Syu'bah ni dia Amirul Mukminin fil ilmi hadis, tetapi ada satu problem dia adalah dia riwayat hadis kebiasaannya dengan makna. Riwayatu bil makna. Dia lah banyak. Sebab itu Imam Abu Hanifah tak terima riwayat dia. Imam tak terima. Tengok, alamak dia ni ada. Aku tak nak terima. Sebab dia ni alim hadis tapi tidak alim fiqh. Dia ada orang macam tu tau. Dia ada orang ni alim hadis terror. Suruh ulah fiqh, merepek dia ni. Tu orang kalau dulu kalau dekat negara luar tu, Syekh Albani tu kan. Itu alim hadis tu. Tapi fiqh merepek, cakap merepek pasal fiqh. Sampai kata orang perempuan pakai gelang mah pun haram. Apa kes? Awak lagu mana dia tak mahir fiqh? Orang alim fiqh, satu lagi alim hadis. Dua tajuk berbeza. Ada orang tu fiqh pun dia alim, hadis pun dia alim, tafsir pun dia alim. Ada orang lagu tu kan? Ada orang tu pula dia alim hadis, fiqh tak pandai. Kita bahas hukum fiqh ni pening. Tak ada hadis. Tu habis dah tu. Kan? Tapi kalau orang alim fiqh dia boleh hurai balik. Contohlah nak buat, orang duk tanya soalan, boleh ke tidak kita baca Quran, sedekahkan bacaan Quran pada si mati? Kalau tanya soalan lagu tu, tanya kat ulama hadis dengan tanya dengan ulama fiqh, jawapan tak sama. Kenapa? Sebab ulama hadis tak ada dalam hadis. Mana ada Nabi Muhammad baca Quran, sedekahkan baca Quran pada si mati? Jadi tak ada dalam hadis, kata dia. Jadi bila tak ada hadis, tak boleh. Senang, selesai masalah. Sebab tak ada kan? Tapi kalau ulama fiqh, ulama fiqh ni dia istilah orang Kelantan panggil liar sikit cara fikir. Dia ada logik dia kan. Dia kata memanglah tidak ada di dalam hadis Nabi yang Nabi baca Quran, sedekahkan bacaan Quran pada si mati. Memang tak ada. Tapi itulah. Bila kita tengok dalam hadis, ada tak cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita menggambarkan tentang orang buat ibadat haji, dia niatkan pahala haji pada si mati. Ada tak? Haji badal tu lah. Haji badal kan? Satu. Ada tak dalam hadis yang cerita kita sedekah duit, lepas tu pahala sedekah tu kepada si mati? Ada tak? Ada. Itu ada. Ada tak cerita, ini cerita seorang sahabat lelaki, dia jumpa Nabi, dia kata bapa aku mati lama dah, aku nak buat baik pada dia. Apa benda Nabi Muhammad kata bagi minum pada jemaah haji. Jemaah haji tu kan. Jadi bila tengok, maksudnya secara dasarnya adalah konsep sedekah pahala ni, betul? Secara dasarnya kan? Betul Okey, kita sebut kita sebut tadi buat ibadat haji, itu ibadat khusus kan? Ibadat badaniah, istilah ibadat badaniah. Sedekah duit, ibadat badaniah. Yang ketiga tadi bagi minum jemaah haji, ibadat badaniah. Baca Quran ni ibadat badaniah ke tidak? Ibadat badaniah juga. Kalaulah tiga perkara tu boleh, ni lagi-lagi lah boleh. Nampak orang fiqh fikir. Dia pun simpulkan, baca Quran, sedekah pada semati, boleh. Nampak orang fiqh fikir. Boleh faham beza dia? Inilah beza cara fikir orang hadis, satu lagi cara fikir orang fiqh. Lain tu cara fikir tu. Dua-dua tak ada apa pun. Okey je sebenarnya, tak ada apa pun. Tapi anda kata inilah perbezaan cara fikir. Ada orang ni dia mahir hadis, tapi fiqh dia tak mahir. Cerita fiqh merepek, cerita hadis memang terror, tip top bagi ke dia kan. Ada orang dua-dua dia terror. Bila kita sebut orang nama Syu'bah ni, yang fiqh, yang hadis tu lah, fiqh tak mahir. Sebab tu Imam Abu Hanifah kata aku tak terima dia ni. Aku tak nak terima kan. Memanglah dia Amirul Mukminin fil hadis, betul, bab tu tak nafikan. Tapi dia ni pula bila kita semak, riwayat dengan makna, tak alim pula, aku tak nak terima. Itu cerita, boleh faham nak kenal seorang tu bukan senang tu. Anda buat nota banyak ni semua ni kan. Anda tak tahulah akan datang mungkin anda kena bagi kot, senang nak tengok, nak rojok balik. Cuma problem nota anda bahasa Arab. Susah tu kan. Anda cuba nak terjemahkan dalam bahasa Melayu lah supaya mudah untuk dikongsi pada kawan lah akan datang insya-Allah. Belajar bahasa Arab ni saya terjemah. Dia Ustaz Musa ni,
dia boleh jadi guru. Sebab dia boleh desak orang belajar tu. Anda tak boleh. Nak belajar, tak nak belajar sudah. Gitu lah. Ustaz Musa dia ada keras tu, dia ada tegas tu. Dia boleh jadi guru. Anda tak boleh. Anda guru bisa boleh lah. Okey, dia guna sini ha'un, hak ni maksudnya perawi yang kedua lah. Dia pergi kepada sanad yang kedua. Jadi maksudnya Imam Abu Daud yang pertama dia ambil pada guru yang pertama nama Hafs bin Omar, dan ada pula guru kedua nama Muslim, dan kedua-dua guru ni ambil daripada Syu'bah. Oh, dia orang bagi pula sanad yang kedua. Sanad kedua pula dia ambil daripada Musaddad. Tadi kita ulang dah. Tadi nama sebut dah kan? Musaddad bin Musarhad. Dan Musaddad ni pula dia ambil hadis daripada Abu Awanah. Abu Awanah ni itu gelaran dia. Nama betul dia Waddah bin Abdullah. Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri. Itu nama penuh dia tu. Panjang lah. Ini atba'ut tabi'in. Dia bukan tabi'in. Atba'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Istilah kita tabi'ut tabi'in. Orang Basrah. Wa hadha lafzu Hafsin. Dia kata hadis ni menggunakan lafaz Hafs. Hafs ni yang mana? Tu yang atas tu. Tengok, haddatsana Hafs bin Omar. Nampak? Jadi Bukan. Jauh tu. Zaman bila tu? Kan? Hafs bin Omar ni dia mati tahun 225 Hijriah. Jauh tu, bukan, tak ada kaitan dengan Sayyidina Umar tu. Tak ada kaitan. Wa hadza lafzu Hafsin. Ini lafaz Hafs. Jadi kita terus faham kat sini. Riwayat secara makna. Betul kan? Sebab ini lafaz Hafs bermaksud ada lafaz yang lain. Walaupun hadis yang sama. Faham Jadi kita terus faham hadis ni diriwayatkan secara makna gitu. Okey, an Sulaiman mana ni? Sulaiman akhlakan ke? Ustaz Musa suka Piramli. Piramli Ustaz Musa hebat lah. Dia orang panggil Bobit dalam filem Piramli. Sulaiman ni Al-A'mash tu. Al-A'mash tadi kita sebut. Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Nampak? Tengok itu masalah ulama hadis ni. Kadang-kadang dia buat A'mash, kadang-kadang buat nama Sulaiman. Kita pun orang lain. Kita orang sama je. Dia kadang-kadang dia buat nama dia betul Sulaiman, kadang-kadang dia buat gelaran dia A'mash. Allah, penat lah kita ngaji. Orang zaman dia tak ada masalah, kita dia masalah orang sekarang kan gitu. Okey, Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Kemudian Sulaiman ni dia ambil hadis daripada Abu Wa'il. Abu Wa'il ni bukan nama dia. Abu Wa'il ni gelaran dia. Nama betul dia Syaqiq bin Salamah Al-Asadi nama dia. Abu Wa'il tu gelaran dia. Nama betul dia adalah Syaqiq bin Salamah Al-Asadi. Dia ni pun mukhdaram. Anda sebut tadi mukhdaram. Orang hidup pada zaman Nabi, tetapi tak jumpa dengan Nabi SAW. Ada orang kata, bukan orang kata lah, ulama-ulama hadis bahas, bila dia dilahirkan? Dia dilahirkan pada 1 Hijriah. Bermaksud masa Nabi wafat umur dia berapa? 11 tahun. Sebab Nabi wafat tahun 11 Hijriah kan? Maksudnya dia ni dilahirkan pada 1 Hijriah dan dia mati pada tahun 82 Hijriah. Agak berumur juga ni. 82 tahun umur dia. Ni mukhdaram. Dia ni kalau kita baca cerita dia masa Nabi wafat, lepas pada tu Abu Bakar jadi khalifah kan? Lepas pada tu kita dengar cerita ramai orang murtad, betul tak? Kaum yang paling ramai murtad kaum dia lah. Nama kaum dia Bani Asad Al-Khuzaimah nama dia. Bani Asad Al-Khuzaimah. Itu nama keturunan dia. Keturunan dia ramai murtad. Dia tak. Masa tu dia budak lagi lah, dalam 11-12 tahun. Masa tu umur dia. Dia budak lagi pada masa tu. Dan dia ni meninggal pada era pemerintahan Haji Yusuf As-Saqafi. Itulah tahun 11 Hijriah. 82 Hijriah dia meninggal. Tak ada apa dia. Dia ni hijrah daripada Kufah pergi ke Madinah. Maksudnya masa Nabi Muhammad SAW wafat tu dia dah berada di Madinah dah pada masa tu. Masa kecil tu bapa dia, keluarga dia bawa dia pergi dekat Madinah. Lepas tu masuk Islam. Lepas tu bila Nabi wafat, era Abu Bakar ramai murtad. Keturunan tu ramai murtad. Habis tinggal ke Islam. Tapi dia tak, dia kekal dengan Islam. Ni orang ni Syaqiq bin Salamah Al-Asadi. Cuma orang lebih memanggil dia dengan Abu Wa'il. Abu Wa'il itu gelaran dia lah. Okey, dia ambil hadis daripada Huzaifah. Huzaifah mana ni? Huzaifah bin Al-Yaman, sahabat Nabi terkenal.
Huzaifah ni dia ni orang Mekah hijrah ke Madinah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Tu cerita dia. Dia ni asal orang Mekah, dia lahir di Mekah. Masa Nabi Muhammad SAW start dakwah, dia tak tahu apa bahasa Islam ni. Lepas tu dia hijrah ke Madinah. Bila duduk kat Madinah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi dia ni dilihat macam orang Ansar, padahal dia ni orang Mekah juga. Faham? Sebab itu dia pernah tanya Nabi Muhammad SAW. Dia kata, orang hijrah, kamu gelarkan kepada orang berhijrah itu sebagai muhajirin. Lepas tu orang Madinah yang duk sambut kamu ni sebagai Ansar. Aku ni macam mana Nabi? Dia tanya Nabi, aku ni macam mana? Nabi kata, kamu dua-dua. Kamu ni muhajirin pun dia, Ansar pun dia duk kat kamu. Tu kata Nabi SAW. Dia ni mati dekat Iraq. Dia mati kat Iraq. Lepas wafatnya Nabi SAW, dia hijrah dekat Iraq dan mati dekat Iraq. Nama dia. Orang yang banyak jaga rahsia Nabi, dia lah. Selarai nama orang munafik, dia yang tahu. Nabi tak bagi tahu orang lain. Kalau nak baca hadis-hadis cerita akhir zaman, dia banyak tahu. Ni banyak tahu ni, cerita pasal hadis-hadis akhir zaman. Sayyidina Umar Al-Khattab kalau nak tengok berlaku satu fitnah pada zaman dia, dia kata benda ni agak-agak Nabi pernah sebut tak? Dia pergi jumpa Huzaifah ni. Huzaifah ada tak? Nabi ada sebut KK macam ni. Huzaifah kata, ada. Ni hebat Huzaifah ni. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, gitu. Bapak dia pun sahabat Bapak dia nama Al-Yaman Hasan. Ada orang kata nama bapak dia Hasil bin Jabir. Wallahu alam lah mana satu tu. Tapi pelbagai riwayat. Tapi bapak dia adalah sahabat Nabi juga. Bapak dia. Alright, Huzaifah ni, dia riwayat, qala, kata dia, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dekat Subatah qaumin, sesuatu kaum. Subatah ni apa dia? Subatah ni, kita ni kalau tengok, ana buat terjemahan pembuangan sampah lah. Dia sebenarnya Subatah ni, dia bonggol campuran sampah dengan tanah. Itu Subatah. Dia tanah campur dengan sampah. Dia ada berbonggol macam tu. Yang tu dia panggil sebagai Subatah. Faham Subatah. Maksudnya Nabi Muhammad lalu kat situ tu lah. Ada tanah campur dengan sampah, dia berbonggol macam tu. Tu Subatah tu kaum. Fabala qa'iman. Kata Huzaifah, Nabi kencing berdiri. Summa da'a bima'in. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun minta wak mari air. Minta kepada Huzaifah. Famasaha ala khuffai. Lalu Nabi Muhammad pun sapu di atas khuf. Pakai khuf. Faham Sambungan hadis, qala Abu Daud. Abu Daud kata, dalam riwayat guru dia yang bernama Musaddad, tadi kita sebut Musaddad dia kata, qala fadhahabtu, aku pun pergi jauh. Ataba'adu, aku pergi, ataba'adu, menjauhkan diri daripada Nabi. Fada'ani, Nabi panggil aku. Nabi kencing tu panggil. Hatta kuntu inda aqibihi, hingga aku betul-betul dekat belakang dia. Aqibih ni tumit kaki ni, maksudnya betul-betul kat belakang, betul lah. Betul tak? Tu maksud dia. Boleh faham hadis okey. Hadis ni sahih. Hadis ni sanad dia sahih. Bahkan dalam hadis ni bukan semata-mata ada dalam Abu Daud je. Banyak kitab hadis mari hadis ni. Banyak Cumanya dalam bentuk cerita yang berbeza sedikit. Tadi anda dah sebut kan, hadis ni riwayat dengan makna kan? Dia sebut tadi kan. Kalau kita buka dalam riwayat Al-Bukhari, dia ada sebut matan dia kata, ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qa'iman summa da'a bima'in faji'tuhu bima'in fatawadda'a. Kalau kita tengok dalam hadis ni, dia tak sebut pun Nabi berwuduk. Betul tak? Dia tak sebut Nabi wuduk. Dia hanya sebut wak mari air, lepas tu Nabi sapu atas khuf. Wuduk tak cerita. Betul. Dalam riwayat Imam Bukhari dia sebut berwuduk. Wak mari air, berwuduk. Jadi dalam riwayat Abu Daud dia tak sebut wuduk, dia sebut sapu khuf. Dalam riwayat Al-Bukhari dia sebut wuduk, dia tak sebut khuf lah. Betul lah. Faham Kita buka dalam riwayat yang lain. Banyak ni. Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW kecil berdiri. Lepas tu si Huzaifah ni dia pergi jauh. Dalam riwayat Imam Muslim kata, faqala, Nabi kata, udnuh, mari rapat. Nabi cakap mari dekat. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Kita buka dalam riwayat yang lain pula, Imam Bukhari. Dalam tu dia tak kata Nabi cakap. Nabi mengisyaratkan tangan mari rapat. Kan berbeza.
Satu, Nabi Muhammad kencing, panggil, Nabi cakap mari dekat. Satu lagi riwayat kata Nabi tengah kencing, Nabi bukan cakap, Nabi isyarat supaya mari dekat. Dia ada beza tau, bercakap dengan isyarat tangan. Sama? Tak sama kan? Yang ni lah antara hadis at-ta'lilu bil ikhtilaf, Ustaz Musa. Ini tadi lebih kurang macam tadi. Ada yang cerita awal tadi kan? At-ta'lilu bil ikhtilaf. Ini untuk Ustaz Musa dengan Ustaz Syahid. Kan? Ni apa benda ni istilah kan? Ni Ustaz Musa dengan Ustaz Syahid, Ustaz orang mengaji kan? Okey, tak ada apa pun. Semua je nak cerita dalam hadis ni adalah kencing berdiri ni boleh. Cumanya bila kita bangkitkan soal kencing berdiri, kenapa Nabi kencing berdiri? Tu soalan dia. Dalam kes ni Nabi kencing berdiri. Betul lah kencing berdiri ni boleh. Cuma persoalan dia kenapa? Tu persoalan dia. Ulama hadis ni dia bahas panjang lebar. Imam Al-Khattabi dia kata, dia buat mari beberapa pandangan ulama lah. Ada ulama kata Nabi Muhammad SAW ketika itu, Nabi ni kalau dia kencing, kalau dia duduk juga, itu boleh menyusahkan kepada Nabi SAW. Sebab kawasan tu kawasan sampah. Takut-takut sampah tu kena pada pakaian Nabi SAW. Maka disebabkan itu Nabi kencing berdiri. Ada satu tafsiran lagu tu. Ada pula menafsirkan, merujuk kepada satu riwayat Imam Asy-Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i pernah sebut orang Arab ni menjadi kebiasaan mereka, kalau mereka ni kena penyakit tulang belakang, diorang ni akan kencing duduk, diorang tak akan kencing berdiri. Diorang tak akan kencing duduk, mereka kencing berdiri. Jadi kemungkinan ketika itu Nabi sakit belakang. Takwil dia lagu tu. Ada pula takwilan yang ketiga, dia kata ketika itu Nabi Muhammad sakit dekat pelipat kaki, dia lutut tu kan, kat belakang tu kan, pelipat tu. Berdasarkan kepada satu hadis, yang mana hadis tu mengatakan, Abu Hurairah kata, anna Rasulullah SAW bala qa'iman min jarhi kana bimaqbadhihi. Luka yang ada dekat pelipat kaki Nabi SAW. Jadi dia kata ketika itu mungkin Nabi sakit dekat pelipat. Faham? Jadi maksudnya bersebab Nabi Muhammad kencing berdiri itu. Kalau tengoklah, datanglah Aunul Ma'bud, Al-Azim Abadi, ni ulama hadis lah. Dia kata semua ni riwayat-riwayat yang tak kuat belaka. Dakwaan kata luka lah, dakwaan kata sakit belakang, semua tu tak kuat belaka. Tak ada satu boleh pegang. Jadi kesimpulan aku, kata Imam Al-Azim Abadi ni, sebenarnya Nabi Muhammad nak bagi tahu kencing berdiri ni boleh. Tu je. Dia kata begitu. Sebab kamu kata Nabi sakit pinggang, mari mana riwayat tu tak ada pun. Yang pelipat adalah hadis, tapi dhaif. Dhaif pula kan. Dah tahu dia kata sebenarnya Nabi pergi kencing berdiri tu, Nabi nak bagi tahu pada kita kencing berdiri ni boleh. Tu je. Faham tak? Tu kesimpulan dia. Adalah ulama dakwah hari ni mansukh, ada kata lagu tu. Tapi tak tepat nak kata mansukh, sebab mansukh ni jika tidak boleh ditakwil. Ini boleh takwil lah ni. Kan? Jadi hadis ni tidak mansukh sebenarnya. Apatah lagi memang ada di kalangan para sahabat selepas daripada Nabi wafat kencing berdiri, ada. Antaranya ni Aunul Ma'bud dia sebut nama-nama sahabat Nabi kencing berdiri. Sedap ulama dulu. Dia sebut Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Zaid bin Sabit, 3 orang sahabat Nabi ni. Aunul Ma'bud ni dia buat mari 3 nama ni. Ini ni sahabat Nabi kencing berdiri lepas Nabi wafat. Kalau dia boleh mari 3 nama sahabat ni lepas Nabi wafat, maknanya bukan mansukh. Betul tak? Kalau mansukh mestilah tak dibuat oleh sahabat lepas Nabi wafat. Tiba-tiba dibuat. Sebab tu Aunul Ma'bud kata, kamu ceritalah Nabi sakit belakang ke, Nabi ada luka kat pelipat kaki ke, apa itu semua tak betul belaka. Yang betulnya Nabi nak bagi tahu kencing berdiri tu boleh. Tu je. Kan? Itu apa ni Aunul Ma'bud apa dia? Ulama hadis. Kitab dia Aunul Ma'bud tu Ustaz Musa bawa. Dia bawa ada. Ada kan? Ada. Ustaz Syekh Saleh bin Uthaymin dia ulas. Kita bagi pandangan dia lah, dia mana lebih terjaga kebersihan. Duduk lebih terjaga duduk. Diri. Yang penting tu air kencing yang mercik tu. Yang kita cerita gitu kan? Tu yang paling penting tu begitu. Okey, tak. Sebab tu bila apa dia? Dia poin dia tak mercik. Tu poin dia kan. Bila sebab sampah campur dengan tanah tu kan, dia tak macam tanah keras ni. Tapi kalau dia kan gembur sikit kan tanah tu kan, bila kena sampah, lepas tu Nabi kencing berdiri, maksudnya tak mercik tu.
Itu point dia. Lepas tu kata Imam kitab Aunul Ma'bud, dia kata ceritalah takwil apa pun, yang pentingnya Nabi nak bagi tahu boleh tu ya. Senang kesimpulan dia. Dia orang masih kencing diri tu ni. Betul, cuma agak menarik sikit lah, tambahan sikit apa Al-Khattabi kata, sebab dalam konteks hadis ni kita tengok Nabi tetap kencing juga di tempat sampah tu. Kenapa Nabi tak cari tempat lain? Satu. Yang keduanya, Nabi kencing tu Huzaifah ada dekat. Padahal kenapa dia tak pergi jauh? Kita tengok hadis pertama hari tu kan Nabi pergi jauh. Kenapa Nabi segera juga kencing ketika itu? Imam Khattabi kata, kita ni kalau tahan kencing kan boleh mudarat pada kesihatan. Dia tak ikut tu. Boleh Imam Al-Khattabi, agak menarik jugalah. Faham Cuma penambahan lain daripada hadis ni, di sinilah menjadi dalil ada konsep sapu khuf. Sapu khuf. Macam mana cerita sapu khuf, itu kita cerita waktu lain lah, insya-Allah gitu. Okey, habis bab yang ke-13. Itu insya-Allah lah akan datang pula. Panjang dah tu. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Ada soalan? Sila. Raja Syir itu kira muhtaram ke? Ya, muhtaram. Satu zaman dengan Nabi SAW. Ada ulama bantah kata dia tidak muhtaram. Alasan dia meninggal terlebih dahulu berbanding Nabi Muhammad SAW. Orang kata muhtaram ni dia hidup selepas Nabi wafat. Faham tak? Ada yang kata lagu tu. Tapi ada yang mengatakan dia tetap juga di bawah kategori muhtaram kerana termasuk dalam definisi muhtaram. Ada yang kata lagu tu lah. Itu khilaf dalam kalangan ulama hadis lah dalam mendefinisikan makna muhtaram gitu. Wallahu a'lam. Wais Al-Qarni muhtaram. Muhtaram. Wallahu a'lam. Ada tak ada panjang sampai 9.30. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.